Nampak. Nampak ah? Nampak dah. Okey. Nampak ni Yep. Saya kena display setting. Okey, nampak ah? Ya. Okey. So sebelum ni, so hari ni saya akan nak terangkan sebuah sedikit lah satu tentang public goal. Okey, tentang emas lah, sebab kita menyimpan emas. So kita akan terang sedikit tentang emas. So mungkin ini sesi soal jawab yang pertama. So mungkin kita akan ada lagi next month. Tengok kita akan teruskanlah setiap bulan. InsyaAllah kita harapkan program sesi soal jawab ni bukan saya nak terang soalan diri, saya akan buka kepada soal jawab lah. Dan sementara tu kita akan go through one by one. Kita akan kenali public goal dan kita kenali kenapa kita kena simpan emas. Okay, secara basic lah. Okay, and then kita kenali sistem public goal dan PG Mall. Supaya kita boleh buat sendiri lah. Kita tak bergantung kepada dealer 100%. So kita boleh buat sendiri. Kalau contohnya harga murah, kenapa kita kena buat sendiri? Sebab bila harga murah, contohnya tiba-tiba tengah malam kita tengok harga 1 gram, harga live untuk 10 gram jatuh 250 contohnya lah. Dan harga tu murah dan kita ni memang nak beli. Tiba-tiba kita contact dealer kita tak dapat. Mungkin dealer kita sibuk lah. So, dealer kita bawa kereta ke, mungkin dealer kita pergi pasar raya ke. So dia tak dapat entertain kita waktu tu. So tiba-tiba harga emas naik balik. So dia akan menjadi satu alamak, rugi yang tak dapat harga tadi, betul tak? Tapi kalau kita sendiri tahu macam mana nak operate, kita sendiri tahu macam mana nak beli, so kita tak bergantung kepada dealer. So in case kalau ada masalah baru kita refer dealer. So kita boleh purchase on that time. So kita memang dapat harga yang kita nak dan kita boleh buat sendiri. Kita nak penyimpanan emas yang merdeka, okey? So sebelum tu kita kena tahulah dengan siapa kita membeli ni kan. Sebab public gold ni dia salah satu syarikat yang syarikat jual beli emas, salah satu dia bukan satu-satunya. Okay, dia salah satu syarikat jual beli emas terbesar di Malaysia dan berdiri teguh sejak 2008 lagi. So kebanyakan history syarikat jual beli emas ni dia hanya bertahan 3 tahun je. Selepas 3 tahun melingkup. Kebanyakan syarikat jual beli emas, pelaburan emas, dia bertahan selama 2 tahun, 2 ke 3 tahun. Selepas tu dia lingkup. Contohnya Power Gold, Amethyst. Saya tak mau sebut lah syarikat-syarikat yang tengah ada sekarang yang jadi buah mulut pula. Kita sebut benda-benda yang dah tak ada, macam Power Gold. So benda tu dia tak tahan hanya 2-3 tahun. Selepas tu dia terkubur. Okay. So public gold dia tetap ada pesaing. Setiap tahun ada pesaing. So bagi saya hanya fokus public gold. Saya tahu pesaing tu akan datang dan akan datang. Kita anggap pesaing tu sebagai saingan sihat kepada bisnes kita. So kita jangan ambil pot negatif. So kita pandang sebagai pesaing dan kita kalau customer tanya kita siapa, contohnya customer tanya apa beza public gold dan syarikat B, bagi tahu dia kita hanya fokus kepada public gold. Okay, so dia sudah 12 tahun dalam market emas dan dia adalah syarikat pelopor terbesar. Kalau MGA tu Malaysian Gold Association, so public gold adalah syarikat terbesar emas dalam MGA. So dan kita mempunyai 17 cawangan Malaysia dan 1 cawangan Indonesia. InsyaAllah dalam tahun ni dan tahun-tahun berikutnya public gold merancang untuk buka 5 lagi cawangan di Indonesia. So market Indonesia adalah I think berkali-kali ganda market Malaysia, mungkin 12 kali ganda, 10 kali ganda daripada market Malaysia. So siapa boleh explore market Indonesia, dia adalah yang terbesar. So 17 syarikat, 17 cawangan di Malaysia. So dan 1 di Indonesia. Dan public gold menerima sijil patuh syariah. Ini bukan sekadar sijil lah, ada setengah orang kata sekadar sijil, bukan. Public gold terima sijil patuh syariah oleh Amani Advisor. So Amani Advisor ni adalah panggil apa? Consultant panel syariah untuk bank negara. So bank negara ataupun Islamic banking di Asia Tenggara. So dia di antara yang memberi sijil patuh syariah kepada bank-bank Islamik. So dan dia juga memberi sijil patuh syariah kepada public gold. Okay, tengok, merupakan panel syariah bank negara Malaysia, bukan calang-calang. Amani Advisor. So kalau Amani Advisor
tak yakin dengan public gold, dia tak akan bagi sijil patuh syariah ini. Okey, semua aktiviti dalam public gold disahkan patuh syariah oleh money advisor. Okey. Dan kita tengok POS Malaysia, syarikat gergasi negara pun memilih bekerjasama dengan public gold. Bukan kalang-kalang lah. Okay, public gold ni syarikat POS Malaysia pun yakin dengan public gold, bukan kita tak yakin kan. Dan public gold ni dia mengeluarkan edisi-edisi kesultanan lah. Edisi limited sultan, royal lah, edisi royal vintage kita panggil. So bertaraf sultan ni. So maknanya sultan pun pilih untuk public gold fabricate emas untuk dia. Dan juga syarikat public gold ni sebenarnya dia dikawal selir oleh polis Malaysia, bukan Pak lah. So kita jangan anggap syarikat public gold ni dikawal selir oleh Pak lah, tapi dikawal selir oleh polis bantuan. Seperti dalam Malaysia ni dia ada BSN dan public gold. Sebab tu kalau kita pergi branch public gold, kawalan dia bersempena dengan pandemik COVID-19 ni agak ketat. Sebab kita terpaksa follow SOP yang disediakan oleh polis. So memang ketat. Kalau tak ada appointment, memang kita tak boleh masuk. Even though dia master dealer ke, dia super dealer ke, dia memang tetap tak boleh masuk. So memang kita kawalan ketat. Dan emas kita dikawal oleh polis bantuan. So kita tak perlu risau. Nak kata public gold ni scammer tu jauh sekali lah. Bukan polis nak jaga scammer kan. So kita kena tanya, kita kena tahu benda tu. Dan yang terbaru siapa public gold ni. So public gold sekarang ni menuju e-dagang. So e-dagang tu maksud dia macam online platform. So masuk PG Mall. Dan public gold juga menjual beli emas secara online. Bayangkan sekarang ni kita perlu 17 cawangan. Bagi saya sekarang dah tak perlu 17 cawangan. Sebab semua pembelian emas public gold boleh dipost seluruh Malaysia dengan kos postage RM10 saja. Bayangkan kos postage tu berinsurans. Tiada lagi syarikat yang mampu memberi insurans kepada kos postage mereka. So bayangkan kalau contoh saya ada customer di pedalaman Sabah. So saya boleh post dekat dia dengan post berinsurans. So public gold akan arrangekan. So kita tak perlu risau. Ada di Pahang, dia nak beli emas, mungkin dia ada di Jerantut, jauh daripada Kuantan. So kita tak perlu risau sebab emas tu akan dipost dengan postage berinsurans ke Jerantut. So kita lebih kalau siapa jadi dealer public gold, dia boleh kembangkan bisnes dia seluruh serata Malaysia. So kita tak perlu risau. Dan segalanya dalam insurans. Okay, InsyaAllah. Itu serba sedikit tentang public gold lah. So public gold adalah founder dia adalah inilah, kamu tengok ni gambar ni kecil ni. Dia adalah Dr. Wira Louis Eng lah. So dia adalah founder public gold lah. So mempunyai visi dan misi yang jauh lah. So siapa yang kenal public gold, InsyaAllah dia tak akan cari syarikat lain. Okay. Okay, ada apa tanya tentang public gold ni? So kalau tak ada, saya go through lah. So bila kita sebut tentang public gold, mesti kita nak tahu apa keistimewaan emas kan. So keistimewaan emas ni dia terlalu istimewa. Okay. Sampai dalam Quran pun ada sebut pasal emas kan. Emas dan perak. Emas ni perhiasan syurga. Salah satu perhiasan syurga yang ada di dunia. Okay. Okay. So emas ni nilai dia terjamin. So dia tak terletak pada berat ataupun nilainya terletak pada berat dan ketelinannya. Dia tiada risiko jatuh menjadi sifat seperti duit kertas. So maksud dia emas ni kalau apa-apa jadi, saya bagi contoh negara Iraq, bila berlakunya perang di Iraq, nilai duit mata wang Iraq yang gah tu jatuh, prum. Bayangkan kesultanan, bayangkan kita punya duit Jepun yang main Malaysia dia pegah, jatuh saja Jepun, mata wang Jepun, mata wang pisang tu hilang. So mata wang ringgit sekarang ni, kalau orang tanya saya, ringgit ni boleh jadi kosong ke? Boleh. Okay, boleh. Sebab dia berkebergantungan ringgit ni kepada kerajaan. Kalau kerajaan jatuh, bukan maksud dia pilihan raya jatuh tu tak. Kerajaan sendiri collapse lah. Contohnya dijajah dan nilai ringgit tu akan hilang. Tapi emas tetap emas lah. So emas ni bayangkan nilai ni daripada zaman purba, zaman Qarun, zaman Fir'aun, zaman Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, sampai zaman sekarang. Orang tetap anggap emas ni bernilai. So maksudnya nilai dia terjamin lah. Pada zaman Rasulullah, satu dinar 4.25 boleh beli dengan satu ekor
kambing. Hari ni 1 dinar pun boleh beli dengan seekor kambing. So nilai dia terjamin. Kalau kita tengok dirham, 1 dirham hari ni bernilai lebih kurang dalam RM16 ke RM17. So nilai dirham ni pada zaman Rasulullah dulu boleh beli seekor ayam lah. Hari ni pun masih boleh beli seekor ayam lah. So nilai dinar dan dirham ni nilai dia terjamin. Dirham tu adalah perak lah, terjamin daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Malah lebih daripada itu lah. So aset mudah cair. Jika perlu duit, baru ni saya ada customer yang nak order 17 dinar, 17 keping 1 dinar. Dia nak beli. So saya tak ada cash yang banyak sebab ada certain saya dah terbeli macam-macam item, dan dia nak dan dia tak mau post, dia nak COD, dia nak beli kat tangan sebab dia ni adalah usahawan lah, dia nak bagi dinar ni kepada dia punya pekerja. So apa jadi, saya nak ada duit cash sebab saya nak beli 17 dinar. Tapi saya ada emas. So apa saya buat, saya ambil emas tu, saya pergi pajak. Saya tak jual lah, saya pergi letak dekat Ar-Hanum, saya dapat duit dan saya beli emas, saya beli dinar dengan public gold. Okay, sebab dekat saya ada dinar mungkin tak cukup, dalam 5 keping macam tu, saya tak cukup. So saya terpaksa top up lagi untuk beli dinar lagi. So apa saya buat, saya pajak dinar saya, duit emas saya, so saya beli dinar. Dan dapat dinar saya jual dekat dia, dapat balik, saya tebus dinar saya, dan saya dapat bisnes dan saya dapat emas saya. So maksud dia, kita boleh pajak emas kita ni. So letak di Ar-Hanum dan kita akan dapat emas, duit di tangan. Ataupun kalau tak nak juga kita nak jual, so kita rasa macam contoh kita beli 1 dinar tu mungkin harga dia 800. Hari ni kalau kita jual 1000. Kalau kita rasa kita dah untung, jual je lah dinar tu. So kita boleh dapat duit immediate lah. Tak perlu lawyer bonus, lawyer ke apa pejabat tanah, tak perlu. Aset ni dia ada 3, 1 emas, 2 rumah, ketiga hartanah. 3 jenis aset lah, hard asset lah. So kalau emas kita dapat, kita boleh jual immediately. Kalau rumah, kamu beli rumah, kamu nak jual esok, kamu nak duit esok, tak boleh. Kamu kena pergi pejabat lawyer, kena pergi pejabat tanah, macam-macam lah. Sama juga dengan tanah, kena dapat dua-dua agreement. Dan orang nak beli rumah ni, harga rumah 300,000, 400,000, mana ada orang nak beli immediate cash kan. So dia kena minta loan pula. So agak rumit dari segi hartanah ni. Jual beli hartanah, jual beli rumah agak rumit. Tapi jual beli emas memang mudah. Okay. Dan emas ni dia aset yang tak perlu di maintain lah. Okay. So macam rumah kita kena maintain dia, tak jaga buruk. Okay. Tanah tak jaga, hutan naik. Okay, rumah tak bayar duit tanah, tak bayar duit cukai tanah, kena cagar, kena lelong kan. Tanah sama juga, tak bayar duit cukai tu kena lelong. Tapi emas tak ada duit cukai, cuma kita bayar duit zakat je. Zakat tu walaupun kita tak bayar zakat, kita tak kena lelong. Emas tu tetap milik kita, tapi akhirat kena tanggung lah. So kita dengan Allah kita kena jaga lah. Tapi emas lagi kita tak sampai 85 gram, kita tak perlu bayar zakat. Okay. So aset mampu milik. Aset mampu milik ni, emas adalah aset. Macam saya cakap tadi, kita ada 3 aset. 1, rumah, hartanah dan emas. Tanah, kita nak miliki tanah, kita tak boleh beli selori, tak boleh. Kita kena beli ikut yang dia jual tu. Contohnya dia jual 1 petak, kita kena beli 1 petak. Okay? Rumah kita tak boleh beli, nak beli jamban dulu, nak beli ruang tamu dulu, tak boleh. Kita kena beli sebiji rumah, baru kita dapat rumah. Okay? Emas kita boleh beli serendah RM100. Hari ni beli serendah RM1 melalui account Gap, kita dah dapat 0.3 lebih. Dah dapat emas lah. So kita simpan, kita dapat 1 gram. Withdraw 1 gram. Okay, nanti public gold akan improve sistem public gold. InsyaAllah kita tengok time to time. Saya yakin public gold akan lebih improve lah. Dan aset mudah alih. Mudah alih ni mudah dibawa ke mana-mana saja. Tak kira di dalam negara maupun di luar. Okay, untuk pengetahuan saya ni secara peribadi lah, saya dah travel ke China, Singapura, US, Amerika Syarikat lah, Hong Kong, apa lagi, Indonesia, Thailand. So banyak negara yang saya dah travel lah. Dan saya setiap kali travel tu saya akan bawa emas minimum 50 gram. Minimum 50 gram saya akan bawa bersama saya. Sebab saya takut kalau saya tak ada duit, saya ada emas untuk dicairkan di sana. Dan selama saya bawa ni, saya tak pernah kena tahan pun. Okay, so saya bawa je, saya bubuh dalam poket saya bubuh dalam beg saya, memang saya bawa emas tu. In case jadi apa-apa, saya ada in case saya punya kredit card tak berlaku ke apa ke, saya ada emas untuk dijual. Sebab
emas ni kita boleh bawa di mana-mana saja. Macam rumah, aset lah, macam rumah, hartanah nak bawa pergi US tak boleh. So kekayaan di tangan sendiri ya. Kita kaya yang mengawal kekayaan sendiri, bukan pihak bank yang bila-bila masa boleh manipulasi. Contoh ringgit, contohnya saya ada 1 juta. 1 juta di bank dan 5 berapa kilo 3 kilo emas di rumah. Okay, so 1 juta ni kalau jadinya nilai ringgit dia jatuh, habislah. Tapi emas ni dia tak, macam saya tengok, dia nilai yang terjamin. So kekayaan kita terjamin. Sebab tu emas ni kita kenali sebagai insurans, insurans keuangan. So apa-apa jadi kepada sistem keuangan negara, apa-apa jadi kepada sistem keuangan sendiri, nilai emas ni di tangan kita. Contoh kalau negara bankrupt, duit ringgit jatuh, hancur. Tetapi emas masih lagi emas. Dia kalau kita jual dekat negara masa, contoh time tu duit ringgit jatuh, dia tukar dengan duit baru, mungkin duit Bitcoin pula. Contohnya lah kita tahu Bitcoin. So dia berkadaran terus dengan emas. 1 Bitcoin boleh beli berapa emas. Nampak tak? Tapi kalau contohnya emas ni kekayaan di tangan sendiri. Contohnya diri sendiri. Tiba-tiba kita ni dikira bankrupt. Contoh sebab kita tak bayar hutang, so kita tak mampu dan bank declare kita bankrupt. Habislah rumah, hartanah, kereta, semua disita habis. So bankrupt tak ada apa. So kita nak membina kekayaan baru, nak buat macam mana? Emas lah. Sebab emas ni bukan aset yang didaftarkan dengan sistem kewangan negara ataupun dunia. Tak ada siapa yang tahu berapa kilo kita ada di rumah. So kita sendiri. So kita boleh bina hidup baru. Mungkin kita tak boleh simpan dalam bank dan kita boleh buat bisnes dan kita guna nama anak kita kan. Tetapi kita boleh bina hidup baru. Sebab tu orang jutawan dia simpan emas untuk membina hidup dia jika berlaku apa-apa kejatuhan. Contohnya saya ada satu pelabur ni, dia beli dengan saya sekilo, hampir 4 kilo dan silver dia beli berpuluh-puluh kilo. Saya rasa dekat 100 kilo silver sebab dia bagi tahu dia adalah investor yang high extreme punya investor. So apa-apa terjadi dia takut kekayaan dia jatuh. So sebab tu dia simpan emas. Okay? Kekayaan rahsia macam saya cakap tadi, tak ada siapa yang tahu. Macam saya sekarang ni, kalau saya declare saya ada 5 kilo, baru kamu tahu saya ada 5 kilo. Kalau saya tak declare, kamu tak tahu. Itu keistimewaan emas. Tak ada berbanding dengan aset lain. Okay, ada pertanyaan tak? Boleh tanya, boleh mencelah. Okay? Oh, sorry. Terima kasih. Ya. Ni bukan pertanyaan lah, lebih kepada tanya pendapat. Apa pendapat Cik Bashir lah berbanding dengan aset hartanah lah. Contohnya kita dah ada rumah lah, kita ada aset hartanah dah. Berbanding kalau kita simpan emas dengan aset hartanah, mana yang lebih berbaloi lah? Kita dah ada rumah lah, tapi kita nak buat satu aset hartanah lagi. Okey, kalau tanya saya, aset hartanah ni, kalau kita beli dan kita tak duduk, kita beli hutang dan kita tak duduk, itu membebankan kita. Itu bukan aset, itu adalah liability. Sebab kita beli, kita biar dia dan kita terpaksa bayar bulan-bulan. Itu liability, itu membebankan kita. Tapi kalau kita beli, kita bagi sewa dan sewa dapat cover hartanah tu, itu adalah aset kita. Nampak tak? So apa yang saya sarankan untuk orang yang nak beli rumah ni, better simpan duit dengan emas. Okay, simpan duit dengan emas. Contohnya dia nak beli, bagi saya punya teknik lah, saya simpan duit dengan emas, saya beli tanah. Dapat tanah, saya simpan duit dengan emas, saya build rumah. Dan saya gunakan emas sebagai platform untuk membina aset hartanah saya. Nampak tak? Kalau kita boleh simpan emas, contohnya sampai hit, contohnya mungkin 300 gram. 300 gram tu mungkin kita boleh beli tanah yang besar. So kita beli tanah dan kita simpan lagi, simpan dan kita boleh jual emas kita untuk beli bina rumah pula, rumah sewa. So bermakna kita membina aset dengan cash berbanding kita bina aset dengan hutang. Nampak tak? Tapi kalau kita dapat aset yang hartanah yang give value yang bagus lah. Contohnya kita buat loan kita bayar contoh 1,000 sebulan dan penyewa bayar dekat kita 1,500. Itu adalah aset lah yang bagi cash flow dekat kita RM500 sebulan. So kalau itu dalam G100 dia ada platform tu. Macam mana nak membina duit daripada aset hartanah. Menjawab Cikgu Musin?
Ya. Okay. So hartanah adalah aset, rumah adalah aset. So kita kena tengok sama ada aset ni mampu memberi cash flow ataupun negative cash flow. Okay. Itulah. Okay. Soalan tu. Hello? Hello Tuan Bashir, dengar? Ya. Okey, nak tanya lah. Okay. Pandangan Tuan Bashir Mhm. dengan kalau setengah orang dia tak boleh saving tau. Okay. Dia simpanan. So dia punya option dia nak simpan emas. Jadi dia buat personal loan dia untuk beli emas. Buat personal loan untuk beli emas. Ya, betul. Okay, kalau dia buat personal loan untuk membeli emas, saya tak cadang. Saya tak recommend lah. Sebab emas tu tak boleh menjerit income dekat dia. Tapi kalau dia buat personal loan untuk membina bisnes emas, itu saya recommend. Beza. Buat personal loan untuk membeli emas, simpan saja, itu saya tak recommend sebab dia terpaksa bayar interest. Kalau dia buat personal loan dengan interest 3%, interest 3% ke 5%, tapi dia buat bersungguh untuk membina bisnes emas, itu saya okey. Sebab kalau ada setengah syarikat orang yang baru mula nak buat bisnes, dia akan buat loan. Contohnya nak buat bisnes burger, dia tak ada duit, dia kena buat loan. Nak buat bisnes kedai runcit, dia nak buat kedai runcit tu dia tak ada duit, dia kena buat loan. Dan dia tahu dengan bisnes tu dia boleh bayar balik loan tu. Tapi kena buat betul-betul lah, kena fokus lah. Janganlah kita buat loan, sekerat jalan kita tak fokus. Then kita terpaksa bayar hutang tu. Walaupun emas di tangan lah. So apa yang saya buat lah, apa yang kalau contohnya nasihat saya lah, kalau betul-betul nak buat loan, jangan buat loan terlalu besar. Okay, contohnya nak grab dealer sebagai priority dealer hanya RM15,000 untuk jadi priority dealer. Buat loan untuk RM15,000 untuk beli emas, untuk jadikan priority dealer. Buat betul-betul sebab loan mungkin sekarang ni interest dia lebih kurang di antara 2% ke 3%. Kerajaan lah 2% ke 5% untuk 5% untuk swasta. Buat betul-betul sebab kita beli emas. Okay, kita beli emas, dapat emas dekat tangan. Apa-apa tak mampu, kita boleh berjual balik emas dan bayar loan kita. Tapi kalau kita buat betul-betul, insentif setiap bulan tu mampu membayar loan kita. Okay, mampu membayar loan kita. Itu salah satu option lah. Okay, option terakhir lah kalau dia betul-betul nak jadi dealer, dia tak ada duit dan dia memang nak sangat, memang betul-betul nak sangat, okay, proceed dengan loan dan dia buat bisnes berligo betul-betul. Income dia mungkin 1,000, 2,000 dan kita boleh bayar hutang loan lah. Dan kaedah yang tak perlu loan adalah EPP lah. Okay, EPP macam saya rasa dalam ni Tuan Syafiq. Tuan Syafiq dulu dia takut nak buat bisnes public goal. Dia takut nak ambil EPP. Dia bagi tahu saya, Bashir ni boleh tak boleh ni. Saya kata kat Syafiq, ambil EPP boleh. Okay, mungkin kalau rasa tak yakin, tapi tekad dalam diri nak buat betul-betul. Okay, selama 10 bulan ni. Okay, sebab APP 10 bulan kan. Sebulan lebih kurang 600, 700 ke? Tak silap saya masa tu Syafiq ambil 700 ke 800 sebulan. Buat betul-betul. Okay, kalau contohnya sebulan dapat 400. APP 800. So dia hanya tambah lagi 400 untuk dapatkan setiap bulan tu. So saya nampak lah dia punya progress memang good progress. Dan ada bulan dia hit lebih daripada yang dia kena bayar EPP tu. So maksud dia tak perlu bayar pun. Actually dia guna insentif tu untuk bayar EPP. Emas dapat, bisnes dapat, empire dapat. Itu adalah satu yang Pak Beligo buat. Boleh menjawab tak? Boleh tak? Boleh menjawab. Okay. So simpan saya tak galakkan, tapi untuk buat bisnes okey. Okay, tapi dia ada option lain iaitu kita boleh buat EPP, fokus EPP lebih bagus lah sebab kita tak perlu bayar interest kan. Okay, so kita proceed lah. So kenapa kita kena simpan emas lah? So ada yang tak yakin. Saya mula-mula saya cakap, saya dah terangkan dalam beberapa seminar, 2 seminar yang saya attend. Kenapa kita kena simpan emas? Kita kena ada matlamat. So dalam nak simpan emas ni, satu kita kena ada ilmu. Okay, ilmu. Bila kita ada ilmu, baru kita boleh simpan emas. Tapi tak semestinya ilmu kena 100% di dada baru kita kena simpan emas. Dia ibarat macam kita nak buat benda baik macam nak solat. Nak tahu semua, faham betul-betul, nak faham ayat, maksud satu-satu solat tu, baru nak solat tak boleh lah. Kita kena tahu, okay, solat dia macam ni. So kita buat dan time to time kita improve. Kalau kita tak improve tu, maksud dia kita ni dia takut lama lah.
So mungkin hari ni kita mula solat. Kita tahu dah solat, kita ikut orang, kita solat tapi ikut dengan betul lah. Mungkin esok kita dah faham lah apa maksud Fatihah, apa maksud apa tu tahiyat. So time to time kita improve kita punya amalan kan. Sama juga dengan emas ni. Kita mula dengan ilmu. Macam siapa datang hari ni dia sebenarnya menuntut ilmu. Dia tahu kenapa dia kena tahu, dia tahu kenapa dia kena simpan emas. So time to time dia belajar tentang emas. Okay, so saya dah cadangkan buku ni memang baguslah untuk orang emas ni beli. Okay, so kita kena tahu bila ada ilmu baru kita kena set kita punya matlamat nak simpan emas. So simpan emas ni bukan soal buy low sell high. Ada setengah orang yang jenis investor ni dia buy low sell high, beli di harga murah jual di harga tinggi. So emas ni kita ada matlamat. So kalau contohnya nak pergi haji sekarang ni siapa pergi haji 40 gram, siapa nak pergi haji simpan 40 gram dia dah boleh pergi haji. Okay, so tapi kalau nak mewah sikit simpan lebih lah. Okay, 50 gram dia boleh pergi haji. So dulu pada tahun 98 tak silap saya, pada tahun 98 kalau nak pergi haji dengan 263 gram. Kalau kita nak pergi haji waktu tu bayangkan kalau kita ada 263 gram pada waktu tu, kita tak pergi haji, kita simpan sampai sekarang, kita boleh bawa satu family pergi haji. Okay? Sebab masa tahun 90, tahun berapa kata silap saya sekejap tahun 98 tahun 98 kos haji adalah RM8,000 RM8,000. Bersamaan pada tu harga emas kalau kita berkadar dengan harga emas adalah 267 gram. So maksud dia pada tahun 98 kita ada 10,000, kita ada 8,000, kita boleh pergi haji. Tapi hari ni kalau kita ada 8,000 kita tak boleh pergi haji dah. Sebab duit tu susut Duit tu susut. Nilai duit tu susut. So kita dah tak mampu pergi haji. Kita kena ada 10,000 ke atas baru boleh pergi haji. Okey, tapi masa tu kalau kita ada 267 gram bersamaan dengan RM8,000, kita boleh pergi satu haji lah. Tapi kalau contoh waktu tu kita ada 267 gram, kita tak pergi haji, tak apa. Kita simpan. 267 gram yang sama. Sampai sekarang. Kita masih ada 267 gram, tiba-tiba kita nak pergi haji. Sebenarnya 267 gram tu kita boleh bawa satu family. Bahagilah dengan 40 gram hari ni. Okay. Tapi kalau kita simpan RM10,000 yang ada pada tahun 98, kita simpan sampai sekarang tak pernah pakai, kita simpan nak pergi haji. RM8,000 tu dah tak boleh, kita kena top up RM2,000 untuk nak pergi haji. Sebab tu kalau nak simpan dalam jangka masa yang panjang, jangan simpan dalam duit ringgit, simpan dalam emas. Okay. So pendidikan untuk pendidikan anak-anak simpan dalam emas. Okay. Berapa keping nak? 30 keping untuk 1 dinar. Simpan je. Bagi saya untuk anak-anak ni, satu anak simpan je 200 gram untuk dia, untuk pendidikan dan untuk selepas tu 200 gram minimum. So kecemasan kena ada juga. So kecemasan ni sekarang, situasi sekarang kena ada 1 tahun gaji. Situasi sekarang. Sebab kalau kamu hilang kerja hari ni, saya yakin dalam tempoh 6 bulan ke setahun baru selepas tu baru kamu akan dapat kerja. Dulu senang, dulu ekonomi tengah meriah, ekonomi tengah rancak, hilang hari ni kerja, sebulan berikutnya kita akan dapat gaji. Ataupun maksimum kajian mengatakan 3 bulan kita akan dapat gaji. Tapi hari ni kalau kita hilang kerja, maksimum kita nak dapat kerja tu adalah minimum 6 bulan baru kita dapat kerja berikutnya. Okay? Dan boleh pergi cecah sampai setahun. Bayangkanlah kalau kita tak ada gaji dan kita tak ada duit untuk support waktu tu, agak susah lah. Okay? Sebab tu sekarang ni kita lebih kepada 6 bulan ke setahun untuk dana kecemasan. Kalau boleh simpan setahun, lagi bagus. Kalau gaji RM10,000, simpan je RM120,000. Kalau simpan RM120,000 dalam bank, rugilah. Okay? Sebab duit tu susut setiap tahun. Dia sebab kecemasan ni, kita tak boleh sentuh selagi kita tak ada kecemasan. Kita tak boleh sentuh. Kalau contohnya hari ni saya cemas nak pakai duit, nak pakai RM3,000. Saya pun ambil lah RM3,000 daripada RM100,000 tu. Habis je kecemasan, saya kena top up balik bagi cukup RM100,000. So nak tak nak, kita kena bagi cukup. So the best way, kita simpan dalam emas. Sebab emas dalam long term dia akan naik, harga dia akan naik. Bayangkan karipak pun naik harga setiap bulan, setiap tahun. Murtabak pun naik harga setiap tahun. Ni kan emas kan. So emas kita simpan. Contohnya kita simpan 200 gram untuk dana kecemasan. 200 gram kita guna 10 gram, kita jual dekat Publigo 10 gram untuk kita tampung kita punya kecemasan. Tak apa.
So kita bila kita dah okey, kecemasan dah reda semua, kita top up balik lah, pelan-pelan lah top up bagi cukup balik 200 gram untuk nak maintain dana kecemasan kita tu. Okay. So perubatan unsur pengenada juga dan persaraan. Ini key lah. Okay. Kecemasan, pendidikan, haji dan persaraan. So ada juga yang nak pergi ke bercuti. Okay. Dia nak bercuti pun dia simpan emas pun boleh. Okay. Nak simpan Rodtech ni setiap tahun ada renew. So simpan dalam emas pun ada juga. So terpulang lah, tapi ini basic lah. So kenapa kita perlu simpan emas? Kita kena ada matlamat lah. So bagi saya dana kecemasan ni adalah utama, key. So tak ada dana kecemasan. Kalau contohnya gaji kita 1,000, kena ada 12,000 dalam bank. Okay. Kalau gaji kita ataupun 12,000 nilai emas tu semata. So bila lock, contohnya 12,000 lock samaan dengan 12 dinar. So itu kunci siap-siap. So kalau kurang je 12 dinar, top up balik. Okay. So faham tak ini? Kenapa kita kena simpan emas? Bukan sekadar buy low sell high lah. Okay. So manfaat simpan emas lah. Ini adalah 10 manfaat lah. Yang tadi matlamat, kita nak matlamat kita nak pergi haji, nak untuk dana kecemasan. Selagi tabung ni tak penuh, selagi tu kita jangan berhenti simpan emas. Contohnya, saya bagi contoh tadi, kalau tabung untuk dana kecemasan kita kena ada 30 keping 1 dinar. Jangan berhenti selagi tak capai 30 keping ni. Simpan. Okay, dana kecemasan penuh, lock, kunci. Jangan guna pun. Okay, kunci 30 keping ni hanya untuk kecemasan. Okay, lepas tu kita build pula untuk dana kecemasan, dana pendidikan anak-anak. Mungkin kita target 10 dinar untuk satu anak, 10 dinar untuk satu orang anak. So kita ada 30 orang, 3 orang anak. So 10. So bina lagi, buat sampai cukup. Okay, lock. Dana persaraan, okay, kunci lock. So kita clear, baru kita fokus benda lain. Okay. So emas sebagai forgotten saving. So emas simpanan yang dilupakan. Kalau tanya saya berapa emas yang ada saya sekarang ni, saya hanya kira pada bulan 3 ataupun bulan 4 setiap tahun untuk bayar zakat. Time tu je. Time lain saya tak kira. Time lain saya beli simpan. Saya forget berapa nilai dia. Saya pun tak tahu nilai emas saya ni berapa. Ada 1 gram tu mencecah sampai RM500. Okay, sebab dia punya edisi. So saya tak tahu. So forgetting saving, simpanan yang dilupakan. Kenapa kita perlukan simpanan yang dilupakan ni? Sebab kalau simpanan yang selalu diingat, macam kita simpan duit dekat tabung haji, sebulan 1,000, contoh sebulan 1,000 duk simpan, kita duk teringat ni. Dalam tabung haji aku ada 10,000, dalam tabung haji aku ada 10,000, boleh tak aku? Lepas tu tiba-tiba bini tanya, jomlah renovate rumah. Jomlah tukar kereta. Tukar kereta tu masalah kan. Jomlah tukar motor. Jomlah, duit pun habis. So kita perlu simpanan yang dilupakan. Simpanan yang duk ingat tu dalam bank lah, okay. So simpanan yang dilupakan, kita simpan memang kita lupa terus. Kadang-kadang bini tanya, kat mana simpan emas? Kita pun tak tahu sebab dah simpan merata cukup kan. So simpanan yang dilupakan, okay. Simpanan sebagai simpanan kecemasan. Okay, macam saya cakap tadi lah, simpanan dana kecemasan. Jangan simpan dalam duit. Saya memang tak cadangkan. Kalau nak simpan dalam duit tu, sebulan ke 3 bulan. The rest simpan dalam emas, okay. Emas menutup kebocoran wang. Okay, kalau macam saya cakap lah, kalau ada duit ni, kita duk fikir je nak beli tu dan ini kan. Tapi kalau kita simpan emas ni, kita lebih fokus nak simpan lah. Bagi saya, konsep saya senang. Saya duit ringgit, saya guna untuk belanja. Saya ada 1,000, saya guna untuk belanja. Saya belanja je. Emas, saya simpan. Emas pun duit . Emas saya guna untuk simpan. Duit ringgit saya guna untuk belanja. So saya boleh belanja duit ringgit saya. Tapi emas, kalau siapa yang mula simpan emas, dia akan mula ketagih lah. So ketagih, dia mula ketagih ni, ketagih yang membina kekayaan dia sendiri. Kalau kita ketagih shopping tu, kita ketagih menghabiskan kekayaan, menjatuhkan kekayaan. Tapi kalau kita ketagih untuk simpan emas ni, adalah kita ketagih untuk membina kita punya kekayaan. Okay, simpanan jangka masa panjang. So untuk jangka masa panjang, backup belanja hangus. Okay, tiba-tiba duit kita dah habis. Sebagai backup lah, kita boleh jual balik dan untuk duit kita lah. Okay, sebagai modal pusingan bisnes. Macam saya cakap tadi, bisnes ni untuk orang Kelantan lah. Mereka selalu pajak emas untuk modal pusingan bisnes. Macam saya tadi lah, saya bagi real case saya tadi. Ada orang nak beli 17 dinar. Saya tak ada duit kat tangan nak beli 17 dinar. So apa saya buat? Saya ambil emas saya tu, saya pajak. Dapat saya beli emas, saya pusing balik modal saya.
Nanti saya dapat duit 17 dinar tu, saya tebus lah balik emas saya. Okay. Emas penyelamat kejatuhan mata wang. Inilah kalau nilai mata wang dunia jatuh, emas naik. Bayangkan pandemik hari tu, trade war, harga US dollar jatuh. Okay, harga ringgit jatuh, tapi emas mencanak naik. So dia terbalik. Tapi itu bukan satu-satu faktor. Faktor dia macam-macam. Emas kenaikan turun harga emas macam-macam faktor. Salah satu nilai mata wang US lah. Nilai mata wang US atau apa pun berlaku dengan peperangan. Kedua adalah support supply and demand. So kalau contohnya supply dan demand, tiba-tiba lombong emas dunia kata emas tak cukup. Harga emas akan naik. Okay, so supply request ada tapi emas tak ada. Sebab emas ni bukan boleh buat ni. So dia ciptaan Allah SWT. Okay. Emas duit ketiga gawat. Emas duit ketiga gawat. So maksud dia kalau berlaku kegawatan, contohnya kita contohnya pelarian Rohingya. Pelarian Rohingya bila dia main Malaysia, dia tak bawa duit dia bawa kepingan emas. So dia pelarian Burma. So dia pun bawa emas main Malaysia, dia pun tak bawa duit. So masa tu gawat, okey, dia pun dalam keadaan gawat. So dia pun kalau dia pun bawa duit dia pun kat sini tak laku. So dia pun terpaksa bawa duit emas, okey. Emas sebagai duit antarabangsa, macam saya cakap tadi lah, saya pergi US, saya pergi Thailand, saya bawa duit emas sebab saya takut bila apa-apa jadi dengan kad kredit saya, kad bank saya tak boleh pakai. So saya nak pakai apa? Emas lah. Saya boleh jual emas saya tu. Okay. Bila kamu pergi luar negara, bawa emas jangan bawa emas untuk cukup untuk backup. So emas penyelamat simpanan ketiga bankrupt . So bila kamu berlaku bankrupt, memang minta maaf lah. So emas saya sebagai backup kamu . Okey, ada apa pertanyaan tak? Dia tak ada jam. Ke berapa sekarang? Ada tak? Okey, okey, saya dah habiskan sorry. Okey, so saya pergi penyimpan emas sebagai penyimpan emas dan gold saver. Orang yang simpan emas sebulan 1 kilo, sebulan minimum 100 gram. Sebulan dia simpan minimum 100 gram ke atas, dia adalah pelabur. Dia adalah pelabur emas. Maksudnya dia adalah investor. Dia mesti beli 100 gram ataupun cikai-cikai lah 50 gram. Dia beli mesti 50 gram sekali. Dia adalah pelabur. Kalau dia adalah pelabur, dia boleh tengok harga emas. Dia boleh kaji harga emas, dia nak tengok harga emas yang termurah baru dia nak beli. Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Okay, sebab dia adalah pelabur. Dia nak beli pada harga yang betul-betul murah. Sebab dia nak beli kuantiti banyak. 100 gram. Dia bukan nak beli 1 gram main beli tak. Dia mesti beli pada harga yang murah. Sebab dia sekali beli 100 gram. Macam customer saya, macam saya cakap tadi, investor tu, dia sekali beli 1 kilo. Mestilah dia bukan beli setiap bulan. Dia beli 1 kilo tu bila dia rasa harga emas murah. Macam hari tu, harga emas jatuh 250. Okay, 250. Saya tengok dalam business center saya, dia dealer bawah saya, business center, tiba-tiba cup naik 100k. 100k, saya punya sale tu tiba-tiba naik 100k. So saya tahu dia yang beli. Dalam tempoh sehari 100k. Maksud dia beli harga 100k pada harga 250 tu. So maksud dia, kita tahu, dia beli masa harga murah. Sebab dia nak beli dalam kuantiti yang besar. So kalau kamu beli 1 bulan RM100, 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 dinar, 1 bulan 10 gram, even saya beli 1 bulan 30 gram. Even saya sendiri 1 bulan 30 gram, saya dianggap sebagai saver, gold saver. Gold saver ni tak perlu tengok harga emas. Tak perlu. Dapat ada duit beli. Okay, fokus pada pertambahan gram, bukannya perkembangan nilai ringgit. Kita tak perlu tengok pun hari ni harga berapa. 270. Hari ni kita ada duit nak beli emas, beli saja. Sebab naik RM1, RM2 tu dalam hari ni je. Okay, dalam minggu ni je naik RM1, RM2. Mungkin dalam tahun ni je naik RM10. Tapi dalam long term, dia akan naik lebih banyak. Contohnya, saya beli pada tahun 2014. Saya ni gold saver, 2014, masa tu saya beli 140. Kalau masa tu lah saya duk tengok, hari ni isu turun RM1 lah, 140. Isu turun RM1, 139. Beli isu lah. Ada kesan tak di antara 139 dengan 140 ringgit hari ni dengan tahun 2014? Kesan dia RM1 lah kalau saya beli 1 gram lah. Ya. So tak ada kesan. Keuntungan saya tetap memiliki keuntungan sebab sekarang ni dah 274. So saya tetap memiliki keuntungan. Sebab tu
short term jangan fokus ringgit. Kita fokus pada tambah gram emas. Kalau masa tu saya masih berkira-kira, saya masih tak simpan, saya rasa saya menyesal. Sekarang ni saya menyesal kenapa saya tak beli banyak pada masa harga 140, 150, even though 160, kenapa saya tak beli banyak? Bukan nak kata saya beli masa paling rendah adalah 145. 145 adalah paling rendah. Saya tak anggap kalau saya ada duit, even though 170 pun saya akan beli banyak. Kalau saya tahulah harga sekarang 270. Sebab tu harga murah adalah harga yang telah berlalu, harga yang tahun yang lalu. Harga mahal adalah harga next kemudian hari. Harga yang sesuai adalah harga sekarang. Okay, yang kita ada duit ni. So fokus kepada pertambahan gram, jangan fokus pada nilai duit. Tidak ganggu emosi naik turun harga, tak perlu tunggu. Bagi saya ada duit dapat gaji, saya memang asingkan 5 gram saya, Y saya 1 gram, anak-anak saya seorang 100. Memang saya beli je. Okay, sebab saya tahu bukan saya nak fokus duit, saya nak fokus gram mereka tu, bagi capai gram. So waktu terbaik membeli emas apabila ada duit untuk simpan jangka masa panjang. So okay, tidak perlu tunggu harga rendah atau harga terbaik untuk membeli emas, beli je. Okay. Aduh. Okay, siapa yang sesuai, yang perlu simpan emas mereka yang boros dan suka belanja, kerja 10 tahun tapi dalam bank masih berbaki RM5, RM10 setiap bulan. Orang tu kena simpan emas, wajib dia jatuh tak wajib lah. Okay. Kerja 10 tahun masih tak ada dana kecemasan, itu orang wajib kena simpan emas. Okay. Mereka yang simpan duit sikit-sikit tapi tetap sedikit, simpan tapi tetap habis, mereka yang tiada dana kecemasan. Saya cakap terus-terang, siapa yang nak simpan emas dan nak tunggu duit lebih baru nak simpan, dia takkan simpannya. Okay? Sebab emas ni, contohnya saya bagi gaji saya RM10,000. Contohnya gaji saya RM10,000, saya nak tunggu duit lebih. Bulan tersebut saya bagi lebih, saya bagi lebih 1 kali ganda. Nah, RM20,000. Habis kan. Okay? Contohnya adalah yang terdekat adalah bonus Kita bonus 1 bulan gaji. Gaji RM10,000, bonus RM10,000. Tak simpan pun. Bulan depan habis juga. Sebab mindset. Okay. So mindset kena betul Mindset kena ada mindset simpan. Okay. Maksud dia kita dapat duit saja, simpan dulu. Contoh kita dapat gaji RM10,000. Simpan dulu 10% minimum. RM1,000 simpan dulu, letak tepi. Simpan dalam emas 10%. RM9,000 lagi kita guna belanja. Bukan tak boleh. 90% duit yang kita dapat untuk perbelanjaan. 10% je untuk simpan. So 10% simpan. Dapat je, itu mindset kita kena ada. Susah, memang susah. Okay? Sebab tu saya kata saya yang simpan daripada 2014 pun saya paksa sampai sekarang. Kalau saya tak paksa, saya rasa saya tak simpan lagi. Okay? Saya paksa. So maksud dia siapa yang boros, siapa yang tak ada duit, siapa yang tak ada kecemasan, dia kena simpan. Jatuh tahap wajib simpan. Okay? Bukan untuk saya, bukan untuk diri saya, bukan untuk diri-diri, untuk diri sendiri. Kita simpan emas untuk membina kekayaan sendiri. Okay? Kita beli kereta, kita beli motor baru untuk kemewahan yang ditunjuk, tapi sebenarnya kemewahan tu palsu je. Okay, saya ceritalah, saya dulu berhajat untuk beli Velfire pada tahun lepas kot, tak silap saya. Niat tu sebab bila saya bercuti, kami selalu bercuti family so bercuti, barang pack tak boleh bawa keluarga, tak boleh bawa mak ayah, so jadi keinginan nak beli Velfire. Duit tu ada, duit tu boleh beli. Kira tu saya masih boleh beli Velfire. Tiba-tiba saya fikir-fikir tak payahlah, okey. Fikir tengok loan pun pening so saya pun stop. Bukan saya tak mau beli dalam dream chart saya memang ada nak beli Velfire satu, tapi saya letak lambat sikit. Sebab bagi saya better saya bina kekayaan saya daripada saya beli Velfire. So apa jadi, saya pun kata saya tak mau beli, saya hold dulu. Saya ingat nak beli tahun ni ataupun tahun depan. Selamat saya tak beli sebab kalau saya beli Velfire pun saya rasa parking kat bawah je. Sebab kita tak boleh pergi mana pun. Nak tak nak kita kena duduk rumah, stay home. Sebab COVID ni. So nak tak nak, selamat saya tak beli. Kalau tidak saya terpaksa bayar sebulan RM3,000, habis 10 gram setiap bulan. RM30 untuk Velfire tu. Sekarang saya boleh simpan 30 gram sebab saya tak beli Velfire tu. Okay. So bayangkanlah. So sebab tu waktu sekarang jangan fikir tukar kereta, jangan fikir tukar motor, pakai dulu apa yang ada, fokus bina kekayaan. Sebab hari ni mungkin kita ada kerja, esok lusa tak pasti. Sebab sekarang situasi ekonomi sekarang tak sama macam dulu. Sekarang ekonomi agak tak stabil.
Hari ni mungkin saya ada kerja, besok saya mungkin tak ada kerja. Even though dia adalah pekerja kerajaan. Sebab start saya dengar kerajaan pun start mula nak potong gaji kaki tangan kerajaan. Kerajaan pun start fikir nak potong gaji kaki tangan kerajaan. So bayangkanlah kita yang kerja swasta ni, swasta kan. Lagi satu, sekarang ni kebanyakan kerja online. Okay, online. Online, cikgu online. Apa lagi, meeting online. So online ni adalah dia akan reduce tenaga pekerja. Contoh, saya bagi contoh lah, wife saya cikgu. So cikgu dulu kita perlu ada mungkin 30 orang cikgu untuk cover 30 orang cikgu untuk cover 300 orang anak murid. Contohnya lah, man to man ratio. Tapi disebabkan sistem PDPR ni, kita mungkin perlukan satu cikgu untuk 50 orang student. So kerajaan akan fikir, kenapa saya perlu cikgu yang banyak? So mungkin dia akan, sama ada dia terminate cikgu, saya bagi contoh je lah, janganlah pergi sebar dekat media pula, saya bagi contoh. So mungkin kerajaan terpaksa cut kaki tangan kerajaan. Itu bila kerajaan mengalami situasi kewangan di mana dia terpaksa buat. Bukan kerajaan suka-suka nak buat, dia terpaksa buat untuk reduce dia punya beban kewangan. Okay? Macam sekarang perbelanjaan kerajaan adalah lebih kurang 65% daripada dia punya pendapatan. Contohnya pendapatan dia 10,000, dia guna 6,500 untuk bayar hutang. Okey, lagi 4,000, lagi 3,500 untuk dia survive. Bayangkan kalau disebabkan COVID ni, dia terpaksa lagi bayar hutang lebih, contoh 80%. So kita berada di hujung tanduk lah. Dia terpaksa cut apa yang dia tak perlu lah. Itu sebab tu saya beritahu, even though kita yang kerja kerajaan pun bukan satu jaminan lagi sekarang ni. Okay? Bukan sebab pandemik lah. Okay. Bila kita simpan bila kita nak jual kan. Okay, waktu terbaik nak jual bila matlamat simpan telah dicapai. Okay, contohnya macam Cikgu Muhsin tanya tadi, macam mana kita nak membina aset rumah. So contohnya kita nak beli tanah. Kita dah tahu roughly satu bidang tanah memerlukan harga hari inilah satu bidang tanah 100 ringgit, 100k. So kita divided dengan emas lebih kurang dalam contohnya 100 gram. Contoh 100 gram boleh beli sebidang tanah. Kita fokus je simpan sampai 100 gram tu. Percaya cakap saya, bila kita capai 1 gram tu, kita masih mampu membeli tanah-tanah yang ada. Okay? So simpan bagi cukup dan tukar kepada emas. Tukar kepada apa yang kita nak. Contoh nak pergi haji, perlu 40 gram. Simpan je 40 gram. Capai je 40 gram, pergi tabung haji, kata nak register haji. Sebab kita cukup kuota, haji dipercepatkan. So saya dengan wife pun nak percepatkan sebab kami dah cukup lah. Kami cuma nak cairkan dan nak pergi haji. Disebabkan pandemik ni, kita tak boleh nak buat apa. So mungkin selepas ni. So tukar emas kepada aset yang lebih baik. Beli hartanah untuk disewakan. Okay. Apa lagi? Bayar hutang rumah. Okay. Rumah yang kita dah ada ni, kita bayar hutang. Ini adalah liability kita. So kita terpaksa bayar bulan-bulan. So kita kumpul, cairkan bayar hutang rumah. So pun sama juga. Okay. Hal-hal kecemasan. Kehabisan duit simpanan, tak ada duit dah, ada emas. Okay. Kita tak perlu nak merayu. So bila kita ada emas ni sebenarnya, memang kita lambat kaya, tapi kita tak jatuh miskin, insyaAllah. Okay. Kita minta lah. Okay, so last, kenapa mesti PG Mall? Publigo ada juga platform PG Mall lah. So siapa yang tak tahu, kita ada PG Mall. Okay, saya tak pasti berapa orang yang join hari ni. So PG Mall ni adalah satu online marketing, online shopping platform, sama seperti Shopee dan Lazada, sama. Konsep dia sama, kita nak beli barang. Nak beli tefal, kat PG Mall ada tefal, dekat Shopee ada tefal. Nak shopping, nak beli apa? Milo, Nestle, dekat PG Mall ada Nestle, dekat Shopee ada Nestle. Mungkin harga sedikit berbeza. Kalaulah contohnya harga di PG Mall mahal sedikit, bagi tahu saya. Okay, bagi tahu saya, bagi tahu introducer kamu, harga ni mahal sikit. Boleh tak turunkan, boleh tak negotiate dengan seller? So kita akan submit kepada seller untuk negotiatekan harga murah beli. Macam semalam saya nak beli beras, saya pakai beras basmati basmati Vita Grain. Harga beras itu adalah di Shopee RM19.90. So saya nak beli beras tu, selalunya saya akan pakai 4 pack ke 6 pack. So saya nak beli dan saya bagi tahu PG Mall, harga di Shopee RM19.90, harga di PG Mall ada RM20, RM21. Tapi harga di Shopee pun roughly lebih kurang RM21. Ada a few seller yang jual RM19. So apa yang saya buat, saya bagi tahu PG Mall,
Harga ni harga di Shopee, ni harga di PG Mall. Boleh tak negotiate dengan dia? Dan PG Mall bagi dekat saya RM19.30. Bayangkan murah 50 sen. So okey lah. So saya pun beli di PG Mall. Okey, apa kelebihan PG Mall? Saya juga peniaga, saya juga pengguna, saya juga peniaga. Okey, ini saya nak bagi tahu lah, nanti saya beritahu. Saya adalah pembeli dan contohnya saya share barang-barang yang dijual di PG Mall kepada kawan-kawan. Kalau mereka beli, saya juga dapat cashback. Lifetime cashback. So saya boleh membina bisnes tanpa modal melalui PG Mall. Tanpa modal, zero modal. Saya tak perlu pun nak upgrade dealer ke apa, tak perlu. Saya boleh membina bisnes tanpa modal. Siapa saja boleh menjana pendapatan, tak kisah dia dealer, dia customer, dia master dia boleh jana pendapatan dengan mudah. Share saja. Shop, share, earn. Kita hanya buat 3 benda ni. Kita beli dengan PG Mall, kita dapat cashback. Kita share apa yang dijual di PG Mall dengan kawan-kawan pun kita dapat cashback. Okay, dan kita earn. Kita shop share je. Bukan susah pun. Membeli agak senang, nak share bukan susah pun. Kita ada grup-grup taman, kita ada grup kawan-kawan, share je lah. Kita bukan share benda yang tak bermanfaat. Benda ni manfaat. Contohnya kita share, kita nampak harga murah. Tuala macam hari ni saya nampak satu tuala tu, satu set tu RM16. Tuala aromatik, murah tuala tu. Dan saya share benda tu ke grup taman saya share, dan grup family saya share, grup kawan-kawan. Berapa ramai mereka beli. So secara tak langsung kita memberi manfaat kepada orang lain. Harga murah dan kualiti bagus, dan kita share lah. Okay. Pelbagai pilihan jenama barangan. Okay, cashback tidak ada tarikh luput lah. Contohnya hari ni kita dapat cashback 50 sen. 50 sen tak ada tarikh luput. Kalau kita tak guna sampai bila-bila, dia duduk ada dalam tu. Okay. Macam mungkin Shopee, Lazada mungkin ada tarikh luput. Cashback tak ada. Okay, hot day sale dan shocking sale setiap hari ada diskaun. Dapat diskaun shopping seumur hidup. Cashback. Duit percuma setiap hari. Shake the world, what is the bomb. Yang ni sekarang ni dah kurang. Allocation tetap sama. Cuma pengguna di PG Mall dah banyak. So pengguna di PG Mall ni dulu mungkin 100,000, sekarang dah naik 200,000. So tapi allocation tetap sama. So siapa yang luck dia cash shake masa tu, dia dapat duit. Okay. So sekali kita pergi detail. Ada apa pertanyaan tak? Okay, kita pergi sesi soal jawab. Ada tak? Ada apa pertanyaan tak? Okey, ada tak? Pasal tanya pasal zakat tu, bagi detail sikit macam mana? Okey. Tadi tak apa clear. Okey, so zakat ni bila kita kena bayar. Okey, zakat ni sebenarnya bila kita dah capai 85 gram. 85 gram. Contohnya saya bagi contoh, saya ikut kaedah Ustaz Khairul Anwar Basri. Dia dulu biasa bagi ceramah tentang syariah tentang emas ni. Dan saya pernah tanya soalan lah, macam mana nak bayar zakat. Contohnya saya buat macam ni. Contohnya saya simpan. Hari ni cukup 85 gram yang pertama. 20 dinar. 85 gram yang pertama hari ni. So saya lock hari ni adalah hari yang saya kena bayar zakat. Untuk tahun depan. Tahun depan. So saya pun simpan. Tahun depan hari yang sama, saya kira balik total emas yang saya ada. Total emas yang ada, dan saya contohnya total emas saya ada 150 gram. Okey, contohlah. Emas yang saya ada adalah 150 gram. Tahun depan hari yang sama, hari ni berapa bulan? 6 hari bulan 6. Tahun 2021. Tahun depan 6 hari bulan 6 tahun 2022. Saya ada 150 gram. Sebab kadang-kadang kita beli, kita tak ada tulis ya. So tak nak kita set satu date, satu bulan lah. Bagi saya set 1 bulan lah. Contohnya bulan Jun. Bulan Jun kita kena bayar zakat. Macam tu lah. Okay. Roughly. So 150 gram. Bulan Jun tahun depan saya ada 150 gram. Dan pada masa tu 150 gram. Kalau kita nak kira zakat, kita pergi dekat sini. Kita pergi dekat sini. Boleh ni gold price. Okay, ini adalah harga emas mentah. Harga emas mentah ni adalah harga yang termasuk dengan fabrication, surat sijil, tak ada. Dia purely harga emas. Okay, ini harga ni kita boleh pilih ringgit.
So zakat dia akan tengok sini ya. Zakat dan juga Ar-Rahnum dia akan tengok harga ini. So harga hari ini adalah 251. Contohnya lah, saya tahun lepas 6 hari bulan 6 saya ada first cukup 85 gram. Selagi tak cukup 85 gram tak perlu bayar zakat lah. Cukup saja 85 gram dan 85 gram tu bertahan selama setahun. Okay? Dan tahun depan saya kira-kira saya ada 150 gram. Ini apa yang saya buat lah, okay? 150 gram. So 150 gram darab dengan 251. Okay? 251 darab dengan 2.5%. 2.5% bagi dengan 100. So betul tak? Betul ini RM941. So saya kena bayar zakat ini lah. Ini harga yang saya kena bayar zakat. So saya ambil duit RM941, betul lah. Saya kira sekali 150 gram ataupun kita buat standard lah 85 gram. Bulan tahun depan pun masih ada 85 gram darab dengan 251. Okey, 251 darab dengan kos 2.5%. Okey, bagi dengan 100. Okey, saya kena bayar zakat RM533. Okey. Duit ni RM533 ni bayarlah zakat pada bulan Jun tu. Carilah nama apa tu. Kita panggil apa? Asnaf lah, asnaf orang yang memerlukan. Bayarlah waktu tu. Okey. Jangan terlalu berkira sangatlah. Kalau nak kira 1 gram ni beli waktu bila saya rasa tu membebankan kita lah. Sebab Pasal ya. Bukan ke macam contohlah kita ada 150 gram untuk tahun selepas tu, bukan kena tolak 85 ke kena kira 150 Kira gram? sekali. Oh, kira sekali lah. Kira sekali. Campur sekali. Ada setengah orang kata tolak tapi saya bagi tahu saya campur sekali lah. Sebab first 85 gram tu memang kita kena bayar pun bila capai next. Contoh 86 gram. 86 gram tu kena bayar zakat lah. Okay. So untuk mas pakai tu kena kira balik Pak. mas pakai tu dia jadi keturunan lain lah. So dia asing pula. Dia ikut keturunan. Sebab harga keturunan berbeza. Tuan Bashir. Ya. Kalau yang macam dinar, 1 dinar tu, kan kita ada non-LBMA dengan LBMA. yang tu kan. Yang dulu punya kan 916 kan. Yang tu macam mana kira untuk dinar tu? Dia kira 916 asing pula. Dia kena tengok 85 gram 916 pula. Ada tak cukup? Kalau macam tu contoh ada 10 keping je, macam mana tu? 10 keping tak cukup, tak perlulah. Sebagai 1 dinar yang macam sekarang kan 999 kan? Betul. Yang tu macam mana kira? Yang tu kena campur dengan bas perhiasan 916. Oh, so kira dia punya priority 916 lah. Betul, kena asingkan. Itu apa yang saya faham daripada kelas yang saya attend dulu. Okey, faham. So kalau dia tak cukup 85? Tak perlulah. Dia Tak syarat dia 85 gram. Mas simpanan lah, mas simpanan 916. Okey, faham. Okey Okey. So satu lagi untuk 85 gram tu, kalau akaun isteri dengan anak-anak dia termasuk tak? Akaun isteri tak termasuk. Akaun isteri punya, akaun anak-anak ikut siapa yang pegang amanah. Kalau macam contohnya anak saya buka untuk depa sajalah. So kalau anak pemegang amanah tuan, so campur sekali dengan tuan punya. Saya buat macam tu lah. Oh, okey. Tapi setakat saya simpan lah ni, tapi saya kira semualah. Okey, saya kira semua. Pemegang amanah saya pegang amanah, so saya kira semua. Apa yang selagi saya tak capai umur 18 tahun, selagi tu kita bayar untuk depa. Oh, dia kira sekali lah. Betul. Okey, baik. Ada satu lagi Pasal. Okey. Okey, kalau yang dalam penjara termasuk sekali kah? Okey, itu soalan yang bagus lah. Contohnya, saya ada 150 gram emas. Tapi 100 gram tu saya berada di dalam Ar-Rahnum. 100 gram berada di Ar-Rahnum, 50 gram ada kat tangan. So saya tak perlu bayar zakat. Sebab 50 gram tu adalah hak saya. Lagi 150 gram saya dah cagar di Ar-Rahnum. Bukan milik saya lagi. So saya tak boleh kira itu sebagai saya punya zakat. Boleh? Soalan yang bagus lah tu. Tapi kita kena tambah dengan account gap kita lah kot. Account gap kena tambah. Account gap milik kita. Yang dalam Ar-Rahnum tu bukan milik kita selagi kita tak tebus balik. So kalau kita tebus balik next year baru kita tambah dengan Ar-Rahnum.
Sebab tu ada orang yang bisnes ni dia tak bayar zakat. Sebab tu dia masuk keluar Ar-Ranum. Dia tak, emas tu bukan emas yang disimpan, emas tu yang dia digunakan. So bila kita pajak letak dekat Ar-Ranum, emas tu adalah milik Ar-Ranum. Sebab kita pinjam duit dekat dia, kita bagi emas tu kat dia. Nah, emas ni milik Ar-Ranum. Ar-Ranum bagi duit kat kita sebagai cagaran. So dan dia bayar upah kos simpan. So benda tu tak perlu bayar zakat. Tolak Ar-Ranumnya. Boleh? Sekali lagi? Hello? Dengar. Kalau kita EPP lah, macam mana pula? EPP? Kalau kat EPP lah, macam mana pula? EPP selagi tak habis bayar. So kalau contohnya kita beli 100 gram EPP, selagi tak habis bayar EPP tu tak perlu bayar zakat. So bila habis bayar, itu adalah date yang contoh kita beli 100 gram. Habis saya 100 gram dibayar 11 tu, date tu adalah date yang kita kena bayar next year untuk kita bayar zakat. Sebab dah lebih 85 gram. Habis bayar sebab EPP ni adalah security deposit. Kita book dengan public gold, emas tu masih public gold punya. Bukan kita habis bayar, emas tu baru milik kita. So yang EPP jangan kira. Selagi tak habis bayar jangan kira itu. Boleh Okay. Ada lagi tak? So bab zakat ni agak complicated lah, tapi memang saya bayar lebih lah untuk elak benda-benda yang kita takut terbis kan. So tak apa, bayar je. Bagi saya zakat ni saya suka lah. Orang yang saya yakin lah siapa yang simpan emas ni dia tak akan takut bayar zakat. Saya pernah dengar satu, saya rasa tak silap saya daripada Cik Suku ke daripada Tuan Zul. Orang yang takut bayar zakat ni sebenarnya orang yang takut dia nak menjadi kaya. Dia sendiri takut nak jadi kaya, sebab tu dia takut nak bayar zakat. Contohnya orang, kita bagi contoh siapa tu, Muqtar, apa yang kita punya jutawan tu, Muqtar, yang Gardenia punya owner tu, Syed Muqtar. Bayangkan dia bayar zakat macam mana, berjuta-juta zakat dia keluarkan. Dia tak pernah jatuh miskin pun, dia malah dia lebih kaya. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf zaman-zaman Rasulullah tu, kalau sebut pasal zakat dia pun yang orang yang pertama bagi dulu. So kita tak perlu takut lah. Bayar zakat ni saya ada dua kaedah. Satu, gaji saya melalui pejabat zakat. Emas saya tak melalui pejabat zakat. Saya go terus ke asnaf. Okay? Sebab kita lebih feel lah. Okay? Lebih feel untuk kita bagi lah. Sama je bagi dekat zakat dengan bagi dekat asnaf kan. So boleh pilih lah. Kalau nak pergi zakat, kita just bawa emas kita berapa, bukan bawa emas lah, bawa total berapa yang kita ada, dia kirakan untuk kita. Tu lebih mudah. Contohnya kita ada 916, kita ada 999, bawa, kita bagi tahu ini emas ni, ini emas, dia kira untuk kita dan kita bayar dekat dia. Kelebihan dia kita boleh claim kita punya income tax. Okay. Cuma bayar dekat asnaf lah kita tak boleh claim income tax lah. Okay. Tu kita boleh claim kita dengan Allah lah. Okay. 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 Boleh Okay, so sebelum saya go through detail lah, pastikan semua yang ada dalam ni dapat ni satu customer handbook, e-book 5 minit review tentang emas. Kalau dia dealer, dia mesti dapat G100 dealer handbook. Okay. Ini kalau dia belum dealer, kalau dia nak juga, sebab dia nak tahu potensi dealer public gold, dia boleh minta dekat introducer. Jangan datang kat saya pula, go through introducer. G100 handbook. Okay, nanti kita akan go through G100 handbook, and then gap booklet, dan juga inilah semua ni brochure. Okay, so kita go through yang handbook ni. Okay semua saya yakin semua penyimpan emas. Okay, kita akan hands on terus so apa yang kita perlu tahu, perkara asas yang kita perlu tahu adalah bila kita register sebagai customer, register sebagai dealer, kita kena update terus profile dan bank info. Macam mana nak update, terus tanya introducer. Nanti dia akan bagi SOP macam mana nak update. Dan kita perlu ada PG code dan password. Ini adalah kad penalan kita dengan public gold. Setiap orang akan ada satu je PG code, dia takkan ada dua. Kalau dia ada dua, beritahu saya. Okay? Saya pun nak ada dua. So password
So password ini adalah default password adalah IC number tanpa dash. Tapi kalau kamu rasa account public Go ni adalah kamu punya confidential, kamu tak mau orang tahu berapa gram, tukar aja password kamu. Jadi personal password. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak tukar password. Dan fahami harga emas di website. Dan kita kena tahu juga Go Premium dan EPP ni ya. Go Premium dan EPP dan Spirit Value. Spirit Value ni bagi saya bukan susuk nilai. Emas tak ada susuk nilai. Minta maaf, ini ada kesilapan teknikal sikit. So Spirit Value ni lebih kepada perbezaan harga jual beli. Okay, harga jual dan harga beli. Contohnya hari ni kita tengok kita pergi ke public website. Okay. Perbezaan harga jual beli kita pergi. Kalaulah kamu ada orang tanya kamu berapa Spirit Value public, berapa susuk nilai harga emas public Go, cakap dekat dia emas tak ada susuk nilai tapi dia ada Spirit Value. Sebab kalau tanya emas saya yang saya beli pada tahun 2015, saya beli masa tu RM145 5 gram. Saya ada 5 gram. 5 gram ni adalah RM145 untuk 1 gram. Hari ini harga belian semula 1 gram adalah RM248. So bukan tak susut pun, malah harga bertambah. So sebab tu dia tak sesuai panggil susut nilai. Sebab harga emas sentiasa naik. Macam kereta, kita beli hari ni 100k harga kereta Vios hari ni 100k. 5 tahun kemudian saya nak jual kereta, saya tanya berapa susut nilai kereta saya. Mungkin kedai tu kata dia nak beli 40k. Itu baru real susut nilai. Harga dia beli 100k, harga dia jual hari ni adalah 40k. Susut nilai dia lebih kurang 60k. Tapi emas saya beli 10 tahun sebelum ni adalah 140. Hari ni saya jual 300. Macam mana saya nak kira susut tu? Tu bukan susut, itu adalah perbezaan harga jual beli. Okay, Spirit Value adalah perbezaan harga jual beli. Okay, yang ni saya tak mau bagi tahu macam mana nak update, ataupun kita pergi ni dululah, fahami harga di website ini harga di website. Okay, boleh Okay, ini adalah harga di website nampak semua nampak Okay, so ini adalah harga gap, harga emas gap. Harga emas gap ni berubah setiap pukul 12.30 malam. 12.30 malam berubah, 12.30 malam berubah. Okay, kecuali kamu tengok harga sini Ini adalah harga gap. Ini harga emas dunia. Harga emas dunia kita ambil 7 hari. Okay, nampak tak? Kita ambil inilah 30 hari. Okay, harga emas berubah, setiap hari dia berubah. Kecuali hari Sabtu dan Ahad. Harga emas tak berubah. Harga emas stop, berhenti. Satu Ahad dia berhenti. Sebab tu kamu tengok hari ni dia pergi 7 hari lah. Okay. Hari ni 3 hari bulan. Berapa bulan ni? Okay, Sabtu Ahad dia berhenti Susah. Kalau kita tengok graf forex senang. So graf ni susah sikit. So hari Sabtu bermula pukul 5 pagi. 5 pagi waktu Malaysia hari Sabtu, 5 pagi waktu Malaysia harga emas berhenti, tak berjalan. Sampai hari Isnin. Isnin pagi pukul 5 pagi baru harga emas bermula semula, bergerak semula. Okay. So waktu ni adalah waktu market close, market tutup. So kita kembali kepada ni. Harga ini akan berubah setiap hari. Setiap hari dia berubah. 12.30 malam berubah. 12.30 malam berubah. Kecuali hari Ahad malam ni, dia akan berubah lagi Dia akan berubah lagi sebab dia akan tengok harga sini Dan hari Ahad malam, hari Isnin malam, harga takkan berubah. Harga akan maintain. Okay. So harga akan berubah. Senang, mudah cerita kita cakap harga akan berubah setiap hari tepat pukul 12.30 malam. Okay. Harga di sini ini adalah harga live. Harga live. Yang mana 1, 2. Okay, harga live. Harga live ni bermaksud harga dia berubah setiap 20 minit. 20 minit berubah. 20 minit berubah. Kecuali satu Ahad lah. Okay. 20 minit berubah. Dia akan reflect dengan harga emas dunia. RM20 berubah. RM20 berubah. Okay. Di sini kita boleh beli emas serendah RM100 saja. Contohnya hari ni kalau kita beli emas di akaun emas gap, RM100 adalah 36.5 gram. 0.365 gram. Okay. Di sini kalau kita nak beli emas untuk harga live, kita kena beli emas serendah
1 dinar. Ya, ataupun 10 gram. Baru kita boleh beli harga ni. Okey. Kalau nak beli 1 gram tak boleh. Dia tak beli harga ni. Dia kena beli harga ni. Okey. So 10 gram hari ni adalah 2734. Harga ini belum termasuk premium charge. Okey. So ini adalah PG buy. So, yang dimaksudkan spread value adalah perbezaan harga PG sell dan PG buy. So bermaksud di sini harga hari ni kalau kamu nak beli dengan public gold adalah 2,734. Kalau kamu nak jual semula adalah 2,488. Ini adalah perbezaan harga PG sell dan PG buy. Okay. So harga berubah setiap 20 minit. So macam mana kita nak tahu premium charge dia? Kita hanya klik je dekat item ni. Klik je item ni. So, saya klik je item ni. Nampak tak boleh klik? Oh, okay, lihat BM ni. Saya klik je item ni. Nampak tak ni? Premium charge dia adalah RM15 untuk Semenanjung Malaysia, RM30 untuk Sabah Sarawak. Okay? So ini adalah premium charge. Premium charge ni bukan untuk dealer, untuk public gold. Public gold punya charge. So dia berbeza. Contohnya kita untuk pengetahuan, ini adalah harga untuk LBMA. So LBMA sekarang dah tak keluar. Public gold dah tak bagi dah LBMA. So kita hanya fokus kepada ini klasik bunga emas Taifu dan juga dinar. So dinar kita klik sini. So ini adalah dinar lah. So harga premium dia adalah RM10 untuk Semenanjung Malaysia, RM15 untuk Sabah Sarawak. Okay, nak tahu premium charge, tambah je. Ini harga ni belum termasuk premium charge. Bila kita check out nanti dia akan tambah premium charge. Bergantung kepada branch ataupun location yang kita nak hantar. Okay. So dalam public gold dia adalah harga, dia ada harga gap, harga live, harga semasa dan dia ada juga harga retail. Harga retail ni adalah harga yang ditentukan oleh public gold bila certain lah, bila berlaku harga mendadak naik dan dia akan revise harga ni. Normally setahun sekali dia akan revise ataupun tahun lepas disebabkan terlalu banyak kenaikan harga emas yang mendadak. So berlaku 2 kali revision untuk harga retail ni. Harga retail ni contohnya kalau dia nak beli 0.5 gram melalui public gold, ini adalah harga dia. 0.5 gram dia hanya ada harga retail. Okay. Untuk 1 gram, kalau dia tak ada account mass gap, okay, kalau dia tak ada account mass gap, bayangkan kalau kamu nak beli harga 1 gram ni. Saya bagi contoh. Kamu nak beli harga 1 gram ni kan. 1 gram ni gambar sebiji sebiji macam ni. Contohnya kamu nak beli 1 gram. Kalau kamu tak ada account mass gap, kamu kena bayar RM350. Kamu akan dapat emas yang sama. Tapi kalau kamu ada account mass gap, kamu bayar RM274 plus RM10 premium charge. So 284 kamu dah dapat emas yang sama. Emas yang sama. Rugilah. Better kalau tanya saya nak ada account mass gap ataupun nak beli retail, better beli melalui account mass gap, jimat banyak. Bayangkan 284 tolak 350. Beza banyak. So setengah dinar. Setengah dinar kalau kamu tak ada account mass gap, harga dia yang ni. RM725. Tapi kalau kamu ada account mass gap, okay, setengah dinar adalah 2.125 darab dengan 274. Okay, tambah dengan RM10 premium charge dia. Baru RM592. Beza dia adalah 725. Beza dia 100 lebih. So rugilah. Better buka account mass gap untuk item 1 gram, setengah dinar, 5 gram. Nasihat saya beli melalui account mass gap. Kecuali item itu adalah item limited edition. So item limited edition kita beli kaedah lain lah. Okay. Nanti saya cerita. So far ada pertanyaan tak untuk harga emas ni? Ini adalah harga silver. Harga silver sama juga. Ini adalah harga SEP. Ini adalah harga live. Ini adalah harga retail. Okay. 10 dirham. Harga retail dia 195. Okay, ada pertanyaan tak? Tuan Bashir, yang untuk buy buy bag PG bag. PG bag tu kau contoh kan, kalau kita ada 10 gram kita nak jual, kita ikut harga apa? 10 gram ikut 2488 tu. 2488 bukan harga hari ni Contoh kalau ada customer nak beli, dia nak jual kat kita ke apa? dia nak jual ke kita. Dia nak jual kat kita, selalunya saya akan ambil harga ni 2488.
2488 lah. Kalau dia Ha. nak juga harga PG set, Dia nak harga juice suruh dia cari seller lah yang mau. Kalau contoh kita nak beli, kita okey, kita belilah. Tapi Publigo dia akan beli 2488. Tapi 2488. normally saya tengok juga kalau item tu dah tak ada di pasaran, sold out lah. Item tu kita panggil sold out. Publigo contohnya, saya bagi contoh emas. Contoh LBMA tu berapa? LBMA Ha. LBMA tu harga yang dah tak ada di Publigo lah. So kita boleh ambil mahal lah. Sebab benda tu contohnya contoh saya bagi contoh baru ni 10 gram. Okey, contohnya okey, contoh yang ni ataupun kita bagi contoh lain ni lah. Okey, yang ni dah tak ada dah. Okey, saya akan ambil mahal sedikit. Saya akan ambil harga tengah-tengah. Contohnya 2734 tambah ni saya bahagi 2, saya ambil harga tengah-tengah. Itu apa yang saya boleh buat lah. Tapi kalau contoh dia nak harga yang ni, apa yang saya boleh bantu dia, saya akan cari seller untuk dia. Saya akan cari buyer untuk dia. Tapi ambil masa lah. Contohnya dia nak harga ni, boleh tak saya nak harga ni? Boleh, saya cari buyer. So saya akan cuba cari buyer lah. Sama ada saya tanya dalam grup saya ataupun saya tanya kepada retail buyer yang beli dengan saya. Sebenarnya sebab saya dah lama dalam bidang emas ni, saya dah ada satu retail buyer yang beli emas dengan saya. So dia beli 1 dinar, dia beli 10 gram, dia beli 1 gram dan dia beli harga retail. Dia repeat order dengan saya. So saya ada retail seller yang beli dengan retail buyer. So saya boleh cari tapi ambil masa lah. Sama ada saya iklan dekat Facebook ke siapa yang nak beli, dan kalau duduk okey dan kita proceed je. Itu apa yang kita boleh tolong. Tapi kalau dia nak je Publigo akan ambil harga ni. Kalau dia nak sangat nak jual kat kita dan kita nak beli, saya nasihatkan kita beli harga tengah-tengah. Win-win situation. Dia tak rugi, kita tak rugi. Boleh? Menjawab tak? Menjawab. Ya. So ada pertanyaan lagi tentang soalan tentang harga emas ni. Kalau orang tanya macam mana nak tengok harga emas gap di sini, kalau nak beli 10 gram contohnya, saya bagi contohnya, saya nak beli 10 gram. Tapi saya tak tahu saya nak fizikal, saya nak 10 gram. Saya nak beli harga mana ni? Saya ada akaun emas gap. So contohnya hari ni kita tunjuk hari ni 274, 273 hari ni. Kalau saya nak 10 gram bunga emas, saya beli ni harga ni. Sebab 2,734 tambah RM15, harga ni lebih untung. Saya nak 10 gram, saya dah tahu saya nak harga 10 gram bunga emas. So 2,734 tambah RM15. Okey. Baru 2,749. Tapi kalau saya beli melalui gap 2,740 tambah RM15. Okey, 2,755. Mahal sikit lah, bukan mahal, harga terlebih sikit, okey. Tapi dapat item yang sama. So boleh pilih, tak ada masalah. So bagi saya kalau saya dah nak item 10 gram tu saya akan beli ni. Tapi kalau saya nak beli 10 gram tapi saya rasa saya tak mau pegang dekat tangan, saya tak tahu lagi saya nak ambil item apa, simpan je dekat akaun emas gap. Okey, akaun emas gap ni kelebihan dia, kita beli sikit-sikit lah. Kita beli contohnya saya beli hari ni RM100. Dalam akaun emas gap saya akan ada 03650. Bulan depan saya beli lagi RM100. Mungkin bulan depan harga RM1 itu bersamaan dengan 0.4 gram. Saya beli, simpanlah sebulan RM100. Simpan sebulan. Hujung tahun, saya cek dalam akaun emas gap saya ada 6 gram. Saya simpan sikit-sikit simpan sikit. Hujung tahun, cek dalam akaun emas gap saya ada 6 gram. Dan masa tu saya rasa saya nak keluarkan 5 gram satu ketul lah. Saya nak keluarkan 5 gram satu ketul. Contoh saya bagi contoh, saya nak keluarkan 5 gram ni. Saya nak 5 gram ni satu ketul. Padahal saya simpan sikit-sikit saya simpan 100. Hujung tahun ada 6 gram. Saya nak, boleh, tak ada masalah. Saya boleh pilih. Saya withdraw je. Saya withdraw emas saya bayar premium charge. Okay, saya bayar premium charge. Dan saya dapat emas 5 gram. Walaupun saya simpan sikit-sikit. Tapi yang ni kita tak boleh simpan sikit-sikit. Kita kena beli sekaligus. Bayar 2,734 dapat terus. So itulah kelebihan akaun emas gap. Kita simpan sikit-sikit dan kita beli item yang besar. Dan contohnya saya tak mau 5 gram. Saya nak
Simpan sikit saya nak pula, saya nak 1 gram 5 pieces. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh pilih. Itu kelebihan kita. Sebab tu, account bila kita simpan gram emas dalam akaun emas gap ni, kita tak simpan item, kita simpan gram emas. Sebab tu bila kita simpan gram emas, premium charge tak dikenakan lagi. Dia bayar gram emas je. So tapi bila kita decide nak emas apa, baru kita bayar premium charge. Itu kelebihan akaun emas gap. Okay? Faham tak beza dia? Okey. Ada pertanyaan tentang harga emas? Saya nak tunjukkan macam mana nak beli emas. Boleh So kita go. So sekarang ni saya nak login. Kalau siapa tak tahu cara nak login, klik login ni, dia akan keluar macam ni. Isi username, isi password. Kalau contohnya lupa password, nak tukar password, klik ni. Forget your password. Lupa password, nak tukar password, guna yang kaedah yang sama. Klik forget password, tukar je password. So, boleh tukar anytime. So, login. Okay, sorry lambat sikit. So, kita, ini adalah saya punya account lah, okay. So, kalau contohnya, saya ni adalah, sekarang ni saya first start founder master dealer. Kamu boleh tengok lah kalau kamu normal customer, kamu dealer, so dia ada kat sini . Dan ini adalah saya punya ni. Dan ini dia punya, kamu punya upline . Upline ni maksud dia kamu punya introducer. Kalau kamu nak tahu siapa kamu punya introducer, cari nama dia ni. Ini introducer saya. Okay. Dan active founder master dealer. So normally siapa yang join hari ni, active founder dealer dia akan nama saya. Okay. Active leadership pin ni akan nama Encik Zul, Tuan Zul lah. Okay. Okay, macam mana tadi saya ada bagi tahu macam mana nak update profile. Update profile kita klik kat sini . Klik kat sini, okay. Update profile, isi lah maklumat kita. Maklumat semua sini. Alamat ni kita boleh add on banyak alamat . Boleh add. Contohnya kita ada 10 buah rumah. Boleh add 10 buah rumah alamat kita kat sini, okay. Kita ada nak buh alamat rumah kita, alamat rumah mak kita, alamat ayah kita, rumah mak mentua kita pun boleh. Kita boleh letak banyak alamat. Alamat ni akan digunakan untuk masa kita nak buat GIT, iaitu Gold in Transit . Okay, dan kita request submission . Dan kalau boleh, sebab saya dah update profile, so saya tak ada lagi button untuk attach IC . So kalau boleh, kita perlu attach IC depan belakang . Okay. Ini minta SOP dekat kamu punya introducer. So SOP dah ada, cuma follow je. Okay, cara nak beli. Okay, tadi saya dengan public gold, kita ada 2 cara pembelian. Kita ada 3 kaedah cara pembelian. 1, melalui akaun emas gap. Okay. Kedua adalah outright purchase , pembelian terus. Ini kita panggil outright purchase . Sini yang 1, 2, 3, 4 semua ni adalah outright purchase. Pembelian terus. Dalam pembelian terus ni, dia ada 2 kaedah pembayaran. Satu kaedah pembayaran dia adalah full payment. Kita nak beli 10 gram, nak bayar penuh. Beli 10 gram, bayar penuh. Dan kita akan dapat item 10 gram dekat tangan. Ataupun kita boleh pilih beli 10 gram, bayar kaedah secara easy payment purchase, iaitu bayar secara security deposit setiap bulan selama 10 bulan maksimum. Kita bayar, habis daya bayaran ke-10 kita dapat emas kat tangan. Okay. Kita ada 2 kaedah pembelian, iaitu gap dan juga outright purchase. Dalam outright purchase ni kita ada 2 kaedah pembayaran, iaitu pembayaran secara full payment, pembayaran penuh, ataupun kaedah pembayaran secara easy payment purchase. Okay. So saya nak tunjuk sekarang ni kaedah outright purchase produk. So saya pergi klik order. Klik order. Okay, purchase order. Dan kita boleh pilih apa yang ada dalam ni. Okay, contohnya ini adalah kad dealership . Kad dealership. Siapa dealer dia boleh beli, siapa bukan dealer tak advance untuk belilah. Okay, sebab kad ni akan ada special . Akan ada nama kita, akan ada jawatan kita, akan ada PG code kita. Dan dia bersertakan dengan voucher RM300. Ini adalah Dina Combo. So Dina Combo kita boleh beli, dan kita nak beli, ini adalah fantasi 12 set, 12 keping. Ini adalah Disney. So item-item dekat sini kita boleh beli sama ada bayar secara cash, pembayaran penuh, atau easy payment purchase. Okay, untuk easy payment purchase, lagi dia ada condition, dia ada kriteria macam mana kita nak bayar. Saya bagi contoh. Saya add to cart. Saya nak beli 1 dinar. Okay. Saya add to cart. Add.
add to cart dan saya pergi, oh sorry, saya clear dulu cart saya. Sana, saya clear dulu cart saya back. Okay, saya nak beli 1 dinar, harga dia RM1,162. Saya add to cart lah. Dan saya nak satu quantity. Saya nak beli satu je. Saya add. Okay. Dan okay, ni. Lepas tu tiba-tiba saya rasa saya nak beli lagi 10 gram lah. Saya nak 2 item. Saya back. Okay, saya nak beli 1 gram juga. 10 gram. So saya nak beli 10 gram bunga emas. Okay, ini 10 gram bunga emas, saya add to cart, saya nak satu. Add to cart. Okay. So sekarang ni dalam cart saya ada 1 dinar, 1 pieces dan 10 gram 1 pieces. So ini total yang nak beli harga ni. Tapi total ni belum termasuk dengan premium charge. Dia hanya harga emas. So saya agree, saya nak beli. Nampak tak? Kat sini. Next refresh dalam lagi 15 minit 36 second. Bermaksud harga ini akan berubah selepas masa ni tamat. So maksudnya kalau kita nak beli harga ni, kita pastikan kita buat purchase dalam tempoh waktu ni. Okay, contohnya saya nak beli ni, saya tekan proceed to next payment. Okay. Tak apa, simulate je. Okay. Dan kita boleh pilih sama ada nak pick up dekat branch ataupun nak buat GIT. Okay, untuk GIT, pick up branch ni kita boleh pilih dekat branch. Seluruh branch di Malaysia tak termasuk Indonesia. Seluruh branch di Malaysia tak termasuk Indonesia. Dan Indonesia dia ada website dia sendiri, server asing Dan kita boleh pilih, contohnya saya nak pilih dekat Bishop. Okay, Bishop. Dan saya boleh pilih saya nak bayar full payment ataupun easy payment plan. Okay, easy payment purchase. So full payment ini adalah harga saya. Saya kena bayar RM3,921. Kalaulah saya rasa saya nak buat easy payment purchase. Okay. Easy payment purchase saya boleh pilih. Saya nak buat 4 bulan ataupun 10 bulan. Okay. Kalau nak bayar 10 bulan, berapa saya nak kena bayar ni 10 bulan ni? Saya tengoklah, inilah plan saya kena bayar. Bulan pertama saya kena bayar RM435. Bulan kedua saya nak kena bayar RM399. So habis saja pada bulan 6 bulan Mac, saya akan dapat emas saya. Iaitu 1 pieces 10 gram, 1 pieces 1 dinar. Okay. Okay. Faham tak? Dan tiba-tiba saya rasa saya tak mau beli untuk saya nak beli untuk anak saya, nak beli untuk kawan saya, nak tolong dia beli. Okay, tak apa, never mind. Just put third party dan letak nama PG code letak PG code customer kamu ataupun kawan kamu, just search. Dan dia akan keluar. Okay, untuk you cannot place order for this PG code. Sorry. Nampak macam mana? Mungkin dia tak upload profile. Okay. Contohnya ni, Maslinda bin. So saya nak order untuk dia. Okay. So saya bayarlah ikut dia ni. So saya just place order je. Okay. Dan dia ambil di branch ni dan dia bayar. Okay. So saya klik confirm dan order ni akan pergi atas nama dia. Okay. So pastikan kita order untuk diri sendiri lah. Ni saya nak ajar untuk order diri sendiri je. Okay. So saya letak dan saya beli atas nama saya dan saya klik confirm. Bila kamu klik agree, kamu klik confirm dan ini adalah jadual pembayaran kamu. Okay. Clear? Bashir. Untuk please select a collection method tu boleh pick up dekat brand dengan JIT. Betul. Saya dah try buat, tengok dia tambah RM10 so dia akan hantar ke rumah terus. Betul. Tapi bila order akan masuk dekat PG Mall punya order. Betul. Dia akan masuk total postage sekali. Ni shipping fee ni. Boleh? So bila kita select JIT, bila kita select JIT ni, pastikan kita update kita punya shipping address. Okay. Sebab kalau kita tak update profile kita, ini tak ada. So shipping address kita boleh pilih Macam saya kata tadi lah, kita boleh add on 10 alamat rumah kita. So contohnya saya hari ni saya tersekat di rumah saya di Kuala Lumpur. So saya nak post dekat rumah Kuala Lumpur. So saya select lah yang dekat profile tadi. Kata dekat profile saya kata saya boleh add berapa address yang kita nak. So kita boleh pilih lah address yang kita pilih tadi dan kita boleh ship. So saya ship dekat address saya, ini address saya dan saya boleh pilih full payment. Ini kalau GIT
hanya untuk full payment saja. Okay. Contohnya kalau kita nak buat EPP kalau kita nak buat EPP, kita select dulu dekat pick up at branch. Okay. Kita select dulu dekat pick up at branch, habis bayar saja, baru trigger hari ataupun trigger introducer kata kita dah habis bayar. Boleh tak arrange untuk JIT pula? Dan kita akan buka tiket untuk JIT dan kita akan post kat rumah. Tak ada masalah. Okay. Boleh? Boleh tak? Okay, lagi satu. Saya nak tunjuk lagi satu. Okay, contohnya saya nak beli 1 dinar saya. Saya tak mau beli 10 gram. Saya nak beli 1 dinar je. Next Versus next. Dan saya nak buat EPP. Saya nak buat EPP. Saya ambil bangi. Saya nak pilih EPP. Okay, 1 dinar ni EPP untuk 4 bulan adalah bulan pertama RM307, bulan kedua RM260, bulan ketiga RM290. Ini adalah jadual saya. Tapi saya nak buat 10 hari, 10 kali. Sistem akan tunjuk error. Nampak tak ni? Easy payment purchase untuk 10 bulan only eligible for total amount RM1,450. So bermaksud kalau kita nak buat EPP 10 hanya untuk total pembayaran 1,450. Kalau total pembayaran ni kurang daripada 1,450, kita hanya boleh buat 4 kali. Boleh faham tak? Hanya boleh buat 4 kali. Baru kita, kalau contohnya kita buat pembelian kurang daripada 1,000, kita tak boleh buat EPP. Kita hanya boleh buat full payment. Tapi kalau pembelian kita di antara 1,000 hingga 1,450, kita boleh buat EPP 4 kali. Tapi kalau total pembelian kita adalah lebih daripada 1,450, tak kisahlah item apa pun, campur, lebih 1,450, kita boleh buat EPP 10 kali. Faham tak? Okay? Clear tak dekat situ? Ada apa pertanyaan? Perasan tak tadi saya add 1 dinar, saya add 10 gram. Saya boleh buat 4 kali, saya boleh buat 10 kali. Tapi kalau saya nak beli 1 dinar saya tak boleh. Kecuali saya add 2 dinar. Saya letak 2 dinar. 2 dinar. Update. Okay. Saya letak 2 dinar. Dan saya boleh buat EPP 10 kali. Sebab dia adalah nilai total pembelian saya melebihi 1,450. Okay, saya boleh buat 10 kali. Perasan faham? Promosi ini selagi Publigo tak naik limit dia tadi. Contohnya one day Publigo kata limit nak buat EPP 10 hanya RM3,000. RM3,000 baru boleh buat EPP 10. Bermaksud selepas ni 10 gram dan 1 dinar dah tak boleh buat EPP 10. Contoh saya bagi contoh. Sekarang ni Publigo buat promosi pembelian atas 1,450 boleh buat EPP 10 kali. So siapa nak grab lah. Sementara boleh. Okay? Sementara harga masih murah. Harga EPP masih boleh buat dan proceed. Okay? Dan okay, ada juga pertanyaan tanya saya. Bashir, kalau lah saya bayar bulan pertama, bulan kedua, tiba-tiba saya nak bayar habis. Apa jadi? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga bayar habis. Boleh. Boleh dapatkan emas lebih awal daripada jadual ni. Okay. Dan ada yang tanya, bulan-bulan bila saya buat bulan pertama, bulan kedua saya tak mampu nak bayar pula. Boleh tak saya terminate? Boleh. Just kena penalty 5% daripada nilai ni. Kita kena bayar penalty 5% daripada nilai ni. Baru kita dapat duit kita semula. Okay. Apa lagi pertanyaan? Ada apa pertanyaan tak tentang outright purchase ni? Ada tak? Boleh tanya anytime. Anything. Bashir. Kalau terbayar lambat pun masih boleh kan? Terbayar lambat sekarang ni dia maksimum 2 minggu lah. Okay, saya bagi. 2 minggu. Tapi ada tengah kes sampai sebulan pun Publigo bagilah. Publigo bukan, bagi saya Publigo tak strict lah, tak kejam. So dia bagi kita kelonggaran. Sebulan pun dia masih okey lagi. Sampai satu ketika kalau dia nak block pun dia akan call kita. Order Tuan Syafiq ni dah due dah, nak cancel ke nak proceed, sampai tahap tu. Okay. Ada juga customer yang tak bayar hampir 7 bulan. Publigo call dia tanya nak continue ke nak proceed. Dia kata nak continue. Okay, continue je. Sampai dia kata nak cancel baru Publigo terminate dia punya account. Tapi nasihat saya jangan lebih pada 2 minggu lah. Okay, untuk elak kita punya daripada kita pening untuk bayar.
Okay, faham tak? Cara pembelian clear? Boleh beli macam-macam lah. So selepas ni nasihat saya kalau kita nak simulate kan, nak buat pembelian, nak try boleh je tekan proceed next ni. Cuma jangan tekan, cuma nasihat saya selagi tak confirm nak beli, jangan suka-suka pergi tekan ni. Confirm dan proceed payment, jangan. Bila kita confirm proceed payment ni, dia akan charge kita kena beli. Okay, no way kita untuk cancel lah. Dan contohnya kalau bulan tu ada seminar, contohnya promosi. Kita boleh lihat contohnya baru ni ada promosi FB Live Syukur Hashim. Kita tulis lah promosi FB Live Syukur Hashim. Contohnya pada 28 bulan 5 tahun 2021. Kenapa saya letak remark ni? Nanti dia akan ada cabutan bertuah. Okay, so dia akan tengok remark dan dia akan masukkan dalam kita punya sistem. Normally Publigo tak tengok pun. Okay, Publigo tak tengok pun sebab cabutan bertuah tu auto. Siapa beli pada waktu tu dia akan automatik masuk dalam cabutan bertuah. Cuma bila kita ni new customer, bila kita beli waktu tu kita akan dapat free gift iaitu card holder. So siapa beli 1 dinar dapat card holder 1. So rugilah kalau dia tak letak kan. So bila dia letak, bila kita buat GIT, masa Publigo post tu, oh dia ni beli masa promosi. So dia akan bagi card holder. Tapi kalau contoh kita tak dapat card holder, kita pun boleh claim dekat Publigo sebab kita beli melalui promosi. Okay, tu fungsi dia lah. Okay, clear lah. So saya nak go through, kita tak banyak masa dah. Saya nak go through cara pembayaran pula. So kita dah order, macam mana nak bayar? Okay, so bila kita dah order tu, segala order kita berada di my order. Nampak ni? Kita pergi dekat my account. Okay, klik my account. Ataupun kita login saya, dia ada kat sini. Kita klik je my order. Okay, ini adalah order kita. Okay, contohnya saya nak bayar. Okay. Ni apa? Partial. Okay, contohnya saya nak bayar yang ini. Oh, ini saya dah bayar. Sorry. Saya bagi my order. Saya tengok. Saya pun tak bayar banyak ni. Tak ada masa nak bayar. So kita bagi contoh lah. Saya nak bayar ini. Okay, easy payment purchase ni. Saya nak bayar. Saya klik ni. Okay. Saya tengok lah saya nak bayar ni. Oh, bulan ni saya dah miss lah. Saya tertinggal 1 bulan. Apa saya buat? Saya klik order yang saya nak bayar. Okay, my order. Saya klik order yang saya nak bayar. Ini order ni. Saya klik. Okay. Saya nak bayar amount ni 9 Mei yang saya termiss ni. Saya nak bayar dan saya boleh pilih sama ada saya nak klik melalui bank in, upload payment ataupun FPX. FPX ni bermaksud dia direct terus dengan kita punya bank. Okay, contohnya saya proceed. Proceed. Dia terus masuk lah. Kita boleh pilih bank apa kita nak bayar. Contoh saya nak bank Maybank. So saya terus masuk ke Maybank. Dia akan masuk interface Maybank. So kita tak perlu pening-pening. Dia akan masuk interface Maybank. Kita proceed je payment dan dia akan auto paid. Okay, kalau kita tak mau guna FPX, kita nak guna bank in pun boleh. Klik bank in. Okay, kita transfer, manual transfer ke account number ni. Okay, ataupun account number ni dan kita upload kita payment slip kita dalam ni. Upload je. Okay, upload kita punya slip. Okay, contohnya slip saya upload masuk dalam ni. Date dia bila, waktu transfer dia bila dan upload slip. Dan lambat sikit. Proses dia akan ambil masa yang lambat sikit lah. Lebih kurang dalam 3 hari bekerja kalau tak silap saya. Okay, so normally apa yang saya advise guna FPX system. Bayar saya lebih cepat lah. Okay, so itu adalah kaedah pembayaran. Okay, kaedah pembayaran kita tengoklah kalau kita order baru. Okay, kalau kita contohnya order kita sebelum tarikh ni 27 bulan 3, sebelum tarikh ni order kita berada di dalam ni. Tapi selepas order ni semua order di sini. Okay, ada apa pertanyaan? Tak ada. Okay, contohnya kita dah bayar habis, kita nak buat shipment. Okay, nampak tak dekat sini? Kita dah bayar habis. Okay, partial shipment kita dah bayar habis. So kita klik dekat sini. Kat sini akan ada button lah. GIT. Klik button ni kita akan pergi ke GIT. Okay, yang mana yang ni lah buat EPP asing lah. Okay, ini adalah my shipment lah. Ini kalau contohnya kalau siapa-siapa nak tahu tracking status dia tu, klik dekat sini. My shipment. Okay. Okay, my shipment. Kita tengoklah ini adalah shipping saya. Okay, saya klik ni. Saya nak tahu apa status dia kan. Ini. Nampak tak? Ini mereka menggunakan DHL Express. Ini adalah tracking number saya. Okay. Nampak?
So sekarang ni bermaksud dia dah submit untuk shipping. Tapi DHL tak masukkan dalam sistem. Sebab tu dia tak ada dalam sistem. So jangan risau, dia hanya tulis pending je. Kalau nampak macam ni jangan risau lah. Sebab dia masih pending. So kalau nak lebih bagus, kita boleh tracking dekat dekat apa tu? PG Mall lah. Okey. Ada apa pertanyaan tak? Saya tak mau pergi pening jauh-jauh. Ada pertanyaan? Ada tak? Tak ada? Okey, kita pergi dekat MyGap. MyGap ni semang, kita pergi dekat MyGap. So siapa nak beli Gap, login account sama juga, dia tak ada PG code asing. Klik MyGap, go to new site, okey. Dan kita boleh pilih. Ini adalah interface MyGap ah. So interface MyGap, baki saya tinggal 1 gram sebab saya dah withdraw banyak dah, okey. Kita tengok kalau kita nak beli emas melalui Gap. So kita boleh klik purchase. Klik purchase ni, okey, ataupun klik buy Gap. Ataupun kalau kita nak beli silver, kita klik buy silver. Contohnya saya nak beli Gap. So saya klik. So saya nak guna FPX payment pun boleh, bank in pun boleh. So kita nak guna FPX, saya klik next. So contohnya hari ni saya nak beli 1 gram. 274. Ataupun saya tak mau letak dalam gram. Saya ada duit raya anak, saya ada RM500. Saya tulis RM500. So RM500 akan bersamaan dengan 18248 gram. So boleh salah satu je. Isi salah satu. Dia akan auto dan place order. Klik place, dia akan pergi ke bank kita. Okay, dan key in bank, proceed dengan online banking dan dia akan settle. Okay, senang je. Ataupun kita nak guna bank in pun boleh juga. So bank in, kita transfer dulu duit kita ke akaun public gold. Kita attach saya attach contohnya kita purchase. So sebelum klik bank in, bila kita klik bank in ni, kita dah transfer duit ke public gold kan. So pilih date dan waktu yang kita transfer. Contohnya saya transfer pada pukul 17.17 masa 33. So dan kita klik proceed next je. Kita isi siap-siap Contohnya saya transfer pada 4 hari bulan. 4 hari bulan, 22 hari bulan. Pukul 22.17. So saya transfer dah duit ke public gold tapi saya lupa nak upload. Jangan risau, kamu boleh upload anytime, bila kamu free. Selagi kamu tak upload, emas kamu tak akan masuk dalam sistem. Okay? Kamu upload je bila-bila. Kalau kamu transfer tahun lepas pun tak ada masalah. Boleh, okay? Letak je waktu yang kamu transfer tu. Okay, ini adalah kaedah purchase. Purchase ni bermaksud kita nak beli emas dengan public gold lah. Ini adalah buyback. Buyback ni bermaksud kalau kita nak jual emas semula dekat public gold. Contohnya sekarang ni saya ada 1 gram. So saya tak boleh jual. Saya kena guna hari. Kalau contohnya saya ada 5 gram, saya nak jual 4 gram. Boleh. Ini adalah nilai yang kita akan dapat masuk dalam bank account kita. Okay. 4 gram bersamaan ini. Ini adalah transfer. Transfer ni bermaksud kita transfer ke akaun PG Mall. Dalam PG Mall dia ada C-Wallet lah. So kita nak transfer dalam C-Wallet. Contohnya kita nak beli edisi harimau. Kita tak ada duit. Tapi dalam akaun Gap kita ada banyak. Kita transfer lah. Okay, boleh transfer ke contoh 100 gram. Transfer. Dia akan masuk dalam C-Wallet. Tapi problem dia ambil masa sikit lah. Okay. Ar-Rahnum. Ar-Rahnum ni adalah kita nak ar-rahnumkan emas kita dalam Gap. Contohnya dalam akaun emas Gap kita ada 10 gram. Kita nak pakai duit. Kita nak pergi branch tak boleh. So kita boleh online saja ar-rahnum. Kita ar-rahnumkan kita punya 5 gram. Nanti public gold akan call. Duit akan masuk dalam bank account kita. Okay. Dan kita perlu bayar dalam tempoh 6 bulan. Bayar sekaligus lah. Okay. Okay. Ini adalah GIT withdraw. GIT withdraw ni bermaksud kalau dalam akaun emas kita ada 20 gram. Kita nak withdraw emas. So kita boleh withdraw secara online lah. Ini adalah item-item yang kita boleh ambil daripada akaun emas Gap kita. Kita ada setengah dinar. Ni gambar hantu ayah ni. And then ni tu Rusia, bunga emas. Okay, 1 dinar. Edisi Mekah. Taifu, okay, 5 dinar. So secara online, okay, secara online kita boleh keluarkan emas per postage adalah 21.25 gram per postage. Dan kos postage adalah RM10 per postage. Tetapi kalau contohnya saya ada 1 kilo dalam akaun emas Gap, saya nak keluarkan 1 kilo, boleh. 1 kilo kena keluarkan di branch, tak boleh melalui postage. Nanti hilang dia public gold nak bayar. Okay.
Kalau contohnya 50 gram, kita kena walk in ke branch untuk dapatkan 50 gram. Tapi kalau kita nak 20 gram, 5 dinar, kita boleh terus secara online dan public good akan post kat kita. Ini adalah edisi terbaru 5 gram. So kita boleh juga keluarkan 5 gram ni. So 5 gram LBNB, selagi ada stok kita boleh ambil ya. Okey, semua ni kita boleh withdraw secara online sahaja. Ingatlah per postage adalah 21.25 gram. So maximize lah. So contohnya bila kita dah withdraw. Contohnya kita dah withdraw. Macam mana kita nak tengok history kita? Okey, kita klik withdraw history. Nampak tak ni? Baru ni saya withdraw 40 saya withdraw baru ni. Okey, saya tak dapat lagi. Ini nampak tracking number. So saya withdraw 3 dinar, 3 pieces 1 dinar. Okey, kan saya baru ni saya cakap ada customer nak beli 17 dinar, sebab tu saya terpaksa withdraw apa yang saya ada. Okey. Okey, so ini adalah history of withdraw. Okey, kita boleh tengok. Okey, status dia. Contoh sekarang ni ini tracking number selagi okey, kalau status dia adalah payment accept, kita tak boleh tengok tracking number. Bila status kita bertukar kepada pending for pickup, kita klik sini, kita boleh tengok kita punya status. Kita boleh klik sini dan kita tengok. Okey, so shipment pickup fail. Kalau kamu tengok shipment pickup fail ni, kamu jangan terkejut pula. Ada setengah customer tanya saya, Bashir, saya tak pergi pickup fail macam mana? Bukan kamu yang kena pergi pickup. DHL akan pergi ke Public Gold ambil emas ni. So bermaksud bila tracking number ni ready, sepatutnya DHL kena datang ambil. Tetapi pada hari tersebut DHL tak ambil. Mungkin dia tak cukup staff ke, sebab tu dia keluar pending pickup fail. DHL tak datang ambil. Okey. So tunggu dia datang ambil, tengok je progress dia. Okey. Okey, ini adalah account lah. Account ni bermaksud detail account lah. Okey, baki saya baru purchase lah masa hari tu. Baru ni kan harga 270. Saya purchase 5 gram. Okey, so masih processing. So yang ni saya withdraw lah baru ni 3 dinar. Okey, so saya purchase, saya withdraw macam-macam lah. Okey, ini kita boleh tengok up to 90 hari. Okey, boleh tengok lah. Okey. Okey, ini adalah account Masgap. Boleh tengok juga. Okey, ini. Okey, boleh kamu boleh godek-godek lah. Jangan takut lah. Jangan takut. Account Masgap ni kamu boleh godek lah. Pi mana pun jangan risau. Okey, buat je. Okey, kalau dah okey, kita klik exit withdraw. Okey, ada pertanyaan tak? Saya dah cover Public Gold. Ada pasal. Okey. Ada pasal nak tanya pasal Aranum tu, kalau kita duk buat selalu Aranum, dia ada rekod buruk tak dengan bank? Kita punya ada? Tak ada. Oh, tak ada. Dia tak masuk Sikris. Aranum tak masuk Sikris. Okey, Aranum ni kalau kamu nak buat Aranum, kamu jangan buat dengan bank rakyat. Kamu jangan buat dengan bank muamalat, kamu jangan buat dengan mana-mana bank. Problem dia bila kamu buat dengan Aranum dengan bank, nama kamu akan masuk Sikris. Tapi kalau kamu buat Aranum dengan Public Gold, dengan pos Aranum, dengan koperasi tentera, mana-mana dengan Aranum bukan bank lah. Dia tak akan masuk dalam Sikris. Tetapi jangan sekali pergi buat Aranum dengan CT haram lah. Contohnya Ahmeng pajak gadai, jangan. Nasihat saya jangan, sebab pajak gadai ni dia pun memang register pajak gadai, tapi kita nak tahu trusted pajak gadai tu susah. Dia pun boleh manipulate lah. Contohnya kita bagi cincin lah, cincin emas. Dia pun boleh kikis cincin emas kita ni dan dia ambil serbuk dia. Emas serbuk pun bernilai tambah gold bar. So contohnya dia boleh buat apa-apa dekat gold bar kita. So nasihat kita janganlah. Okay, kalau nak pajak saja dekat pejabat pos ataupun dekat Public Gold ataupun KDE, Koperasi Dagang Emas. So tak ada masalah tu. Boleh? Okey, boleh. Okey, clear. Ada pertanyaan lagi tak? Tuan Makcik, saya nak wakilkan tanya soalan. Okey, soalan dia yang pertama, bolehkah hibah Public Gold, emas yang beli kat Public Gold ni? Hibah, okey. Okey, soalan pertama hibah. Soalan kedua, boleh leburkan ke barang kemas untuk buat barang yang dibeli 999 tu, boleh leburkan ke jadi barang kemas? Okey, itu dua soalan. Dua soalan ni Okey, hibah. Public Gold tak sediakan hibah untuk emas yang kita simpan dengan Public Gold. Sebab dia melibatkan
kita panggil apa tu? Wasiat lah, okey. Pengagihan harta kan. So bila kita meninggal kita terpaksa bagikan harta. So bila saya bagi contoh bila saya simpan emas 1 kilo dalam akaun Public Gold. Tiba-tiba saya meninggal. So Public Gold tak tahu saya meninggal. Public Gold takkan tahu saya meninggal selagi saya tak bagi tahu Public Gold saya meninggal. So apa nak kena buat? Bila Public Gold, contohnya saya ada anak saya ada 3 orang. Contohnya daripada 3 orang ni anak saya yang sulung tahu saya simpan emas dengan Public Gold. Dia pun pergi Public Gold bawa surat mati, bawa kad pengenalan saya, kata bapa saya dah meninggal, ini dia nak ambil emas tu. Public Gold tak boleh simply bagi dekat anak saya yang sulung tu. Dia nak kena tahu betul lah anak saya ni adalah waris yang penerima emas dengan Public Gold ni. Sebab tu dia perlu surat daripada mahkamah bagi tahu kata dia adalah penerima emas daripada Public Gold. Pengagihan harta tu kena clear. Baru Public Gold boleh bagi dekat dia. So Public Gold buat juga nomini. Sebab tu tak function saat saya tunjuk satu benda. Masa dah habis sorry. Terlajak Aduh, seronok sembang. So kita bagi 5 minit lagi sekejap saya tunjuk. Saya dah bagi hari tu. Mana api dah. Ni. Nampak tak? Public Gold perlukan sijil kematian. Okey, sijil kematian jika anak pewaris lah. Okey, sijil perkahwinan kalau suami isteri, jika anak dapat maka kemukakan surat beranak. Okey, surat beranak. Kalau contohnya anak saya dia kena bawa surat beranak dia lah ataupun sijil kematian. Dan salinan IC pewaris IC pewaris tu anak saya kena bawa salinan dan surat mahkamah. Surat mahkamah ni pindah milik takbir harta si mati kepada pewaris. Ini kena sebab kita pergi mahkamah kata kita bila kita, contohnya ayah saya meninggal itu, ayah saya ada kereta, ada rumah, ada tanah, so dia kena ada pembahagian harta. So kat situ kita kena nyatakan emas ni dibagi kepada Nur Auni untuk Nur Auni ambilkan. So bawa surat tu pergi ke Public Gold, ambil emas tu dan bahagi sama rata. Boleh. Tapi untuk bisnes Public Gold ada pewaris. Siapa dah jadi dealer, dia ada bisnes Public Gold ni. Maksud dia ni update nomini. Dia kena update nomini, saya tak update lagi So dia adalah pewaris bisnes kita. Next, kalau saya meninggal, sudah saya letak isteri saya sebagai pewaris, dia adalah pewaris saya punya bisnes. Okey. Untuk leburkan emas 999 ke buat perhiasan tak sesuai. Sebab lebih baik jual je emas tu, beli emas perhiasan. Sebab emas 99 ni dia adalah emas untuk pelaburan. Emas untuk jaga masa panjang. So kalau kita lebur dia, saya takut manipulasi daripada pihak pembeli, pihak yang buat emas tu. Takut dia campur-campur lebihan tu dia ambil kat dia. So problem. Better kita jual saja emas kita beli emas perhiasan, lebih bagus. Boleh Okey. Boleh. Okey, ada pertanyaan lagi tak? Saya rasa PG Mall nanti kita buat asing lah. Okay, PG Mall saya tak ada mas sebab 5.30 dah. So PG Mall kita buat asing. Kita fokus sesi PG Mall saja nanti. Ada apa-apa lagi tak? Ada pertanyaan? Boleh tak? Okey. Ada pertanyaan? Saya rasa saya dah cover semua. Saya rasa kalau tak ada apa pertanyaan, kita boleh tamatkan kot dah. Bos. Okey, saya tutup rekod dulu. So kalau ada apa-apa boleh contact introducer masing-masing lah.